Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Kak Izzah kena ganding dengan Ustaz lagi. Tak apa. Ya Allah, terima kasih banyak Kak Liza. Sama. Sekejap, Kak Syida, okey Kak Syida dah pergi live semua dah. Kak Izzah buka majlis dulu Okey, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Ustaz, kelas kita yang pasal bersahabat Al-Quran ni 10/10, kita dah habis dah sampai yang faktor yang ke-8 dirosah. Sampai faktor ke-8 dirosah. Lepas tu Ustaz dah bagi tahu faktor luaran yang membantu tadabbur, al-isti'azah, surah ke-16 ayat 98, lepas tu doa surah ke-20 ayat 114. Kemudian tu usahakan untuk menangis, surah ke-5 ayat 83. Sampai situlah. Betul. Okey. So hari ni kita tinggal satu lagi subtopik lah, insya-Allah. Itu apa akhir yang kita nak capai ataupun matlamat tadabbur Quran hari ni, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang ke grup Ahsanul Amalah ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama Kak Syida. Dialu-alukan sangat membesar hatilah kami ni daripada grup Ahsanul Amalah ini, insya-Allah Ustaz. Yalah. Saya dimaklumkan kata dekat Masjid Allahumma salli ala Nurul Iman pun ramai juga yang jemaah Ahsanul Amalah kat situ Ya, kita country home. Yang Nurul Iman tu dia Puan Rawang ke masjid tu. Dia lebih kurang 10 km lah daripada country home. Selalunya Kak Syida pergi sana juga, tapi disebabkan sekarang ni susah sikit nak keluar rumah kan, jadinya memang selalu aktiviti kat sana jugalah, memang sebahagian daripada Kak Syida punya aktiviti juga. Itulah belum sempat lagi untuk kelas Ustaz. InsyaAllah Kak Syida akan pergilah lepas saya urusan pindah rumah semua ni kan, insyaAllah akan datang semua insyaAllah. Silakan Ustaz. Boleh teruskan Ya, silakan. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah lama Kak Liza catat 10/10 kali terakhir bersama dengan warga jemaah Ahsanul Amalah 10/10, sekarang kita 5/4 tuan-tuan sekalian. Lama sangat dah tu. Lebih kurang yang baru ni pasal Ramadan surah Al-Qad tu, tapi yang tu bukan tajuk ni lah. Tahu. Maksudnya topik pasal kaedah bersahabat dengan Quran tu lama dah lah. Kita terhenti. Musmin dah dekat separuh tahun. Itulah, Kak Liza ni dah terlupa. Takut Ustaz tanya cepat-cepat buat revision. Tak apa. So dah separuh tahun tu puan sekarang kita tak sambung topik ni, dan alhamdulillah masih lagi ada catatan daripada Kak Liza yang mengingatkan saya sampai mana dah kita bincang. Maka ini tuan-puan sekalian, insya-Allah berkebetulan sangat cantik hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk kita menyambung sikit saja lagi untuk topik berkenaan dengan macam mana kita nak menambahkan lagi kita punya keakraban kita bersahabat dengan Al-Quran. Di samping kita tahu tuan-puan sekalian beberapa benda berkenaan dengan kaedah bersahabat ni. First sekali kita tahu tentang ayat-ayat yang menyebut tentang tadabbur Al-Quran. Seterusnya kita berbincang juga tentang macam mana Quran ni akan disampaikan. Seterusnya tuan-puan sekalian kita belajar juga tentang proses untuk tadabbur Al-Quran. Maka hari ini faktor luaran yang mendukung kita untuk mentadabbur Al-Quran pun kita dah bincangkan. Maka hari ini tuan-puan sekalian kita nak tengok, sebab bila kita dah bincang proses, dah bincang ayat-ayat tentang tadabbur Al-Quran, tentang cara nak sampaikan Quran, faktor pendukung, maka kita nak tahu macam mana kita dah betul-betul buat benda ni. Mesti nak ada KPI, mesti nak kena tengok macam mana kita sudah mencapai segala benda yang kita telah usahakan pada topik-topik yang kita bincang sebelum ni.
Maka ini lebih kepada tuan-puan sekalian, kita nak tengok dalam Al-Quran apa yang Allah bicarakan berkenaan dengan matlamat seseorang itu dengan Al-Quran. So kita hari ini mungkin kata, dengan Quran ni saya kena faham Quran. Kadang-kadang orang cakap dengan semudah itu ataupun sesimpel itu, seringkas itu. Dia kata Quran saya perlu faham, Quran saya perlu hayati, kan? Quran saya perlu amal. Tapi macam mana pula Quran ataupun Allah sendiri bercerita tentang apa matlamat akhir bagi tadabbur Al-Quran. Okay. So ini menjadi tanda kepada betul tak kita dah buat proses-proses yang kita bincang sebelum ni, betul ke tidak kita telah membuat perkara-perkara yang membantu kita untuk mentadabbur Quran. Maka inilah yang kita nak bincang pada hari ini. Matlamat akhir tadabbur Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, baik, seperti biasa tuan-puan sekalian, walaupun kita akan bincang banyak ayat, kita mulakan saja dengan isti'adzah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis, insya-Allah. Sebab masa kita tak banyak tuan-puan sekalian. Kak Syida lupa nak maklum, kita mungkin hari ini tamat pukul 11 suku boleh ke? Boleh, Kita Ustaz. punya tempoh 1 jam suku sahaja sebab saya ada urusan pukul 11.30, kan? Boleh, Ustaz. Jadi minta maaf tuan-puan sekalian. Okey, baik. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Maka tuan-puan sekalian, hari ini kita nak bincang apakah itu matlamat tadabbur Al-Quran yang menjadi KPI kepada kita nak melihat sama ada kita telah betul-betul ke tidak mentadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kira-kira hari ini tuan-puan sekalian kita akan bincang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ayat tuan-puan sekalian. Okay, 9 ayat kita akan discuss pada hari ini insya-Allah untuk sama-sama kita tengok apakah tujuan ataupun apakah matlamat akhir kita dengan Al-Quran ini tuan-puan sekalian. Baik. Nombor 1 tuan-puan sekalian. Okay, kita terus masuk topik tuan-puan sekalian, terus masuk topik. Nombor 1, untuk melihat dan mengukur kita benar-benar sudah tadabbur ataupun tidak. Nombor 1, tidak dapat tidak, kita kena lihat sudahkah kita ni bertambah amal soleh dan keimanan setelah kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Masuk kelas tadabbur ke? Masuk pergi mengaji tafsir ke? Ataupun apa jua aktiviti yang melibatkan tadabbur tuan-puan sekalian? Nombor 1 kita nak tengok adakah kita punya amal soleh dan keimanan kita bertambah. Itu nombor 1. Kalau keimanan makin berkurang, kalau amal soleh makin berkurang tuan-puan sekalian, maka itu dah jadi tanda besarlah kita benar-benar tidak tadabbur Al-Quran ni. Sebab itu nombor 1 yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-121. Surah Al-Baqarah ayat 121 tuan-puan sekalian. Allah sebut tentang apa matlamat akhir Quran. Maka Allah sebut dalam ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Okey, apa terjemahan ayat ni? Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka. Saya boleh share screen kan? Ya, saya share screen supaya tuan-tuan sekalian boleh tengok terus ayat tu. Okey. Okey. So Allah pun sebut dalam ayat ni orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka iaitu Al-Quran, sebab Allah letakkan alif lam pada kitab tu. So tidak ada keraguan kitab itu merujuk kepada Al-Quran. Kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. So Allah kata dalam ayat ni mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadanya. So dalam ayat ni jelas tuan-puan sekalian, bila bercerita tentang membaca Al-Quran, dia sangat berkait rapat dan tak terpisah dengan konsep keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang declare, dia kata dia baca Quran banyak, dia tadabbur Quran banyak, tapi keimanan tidak makin menebal, amal soleh tidak makin menebal, maka pelik. Dia pelik. Sebab Allah sentiasa mensandingkan perkataan yatslunahu haqqa tilawatih ataupun sentiasa mensandingkan idea Al-Quran ni dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini piawai yang pertama yang kita nak cek tuan-puan sekalian. Sebab hari ini kita tahu tentang konsep rukun iman yang kita duk hafal tu 6 tu kan. Kan? 6 rukun iman dan salah satunya adalah beriman kepada Alkitab. So bagaimana tanda-tanda kita beriman kepada Alkitab? Iaitulah kitab tu sendiri tuan-puan sekalian adalah sebagai satu magnum opus, satu sumber agung yang menambahkan kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Bila kita baca Quran dan kita faham Quran ni, kita akan rasakan ada something yang sedang memperkukuhkan keimanan. Dan bila sebut iman ni apa tuan-puan sekalian? Iman ni dia lebih kepada kepercayaan dan kesedaran.
asas kepada iman adalah kesedaran dan kepercayaan. Okay, dia tak cerita pasal lagi tuan-puan sekalian berkenaan dengan kita nak buat sesuatu, amal sesuatu. Iman ni dia terhenti ataupun konsepnya berbincang seputar kepercayaan dan kesedaran. Sebab tu suratul Asri, bila Allah kata innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Allah pun sebut kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat. So Allah pecahkan dua benda ni, amanu wa amilus salihat. Seolah-olah kalau kita gabungkan ataupun kita nak pecahkan konsep amanu wa amilus salihat, bukan gabung, sorry. Kalau kita nak pecahkan konsep amanu dengan wa amilus salihat, amanu ni adalah kepercayaan dan kesedaran. Wa amilus salihat adalah tindakan selepas kita percaya dan sedar. Selepas kita percaya dan kita sedar. Jadi tuan-puan sekalian, Al-Quran bila kita baca dengan sebenar-benar tilawah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni pasti akan rasa terkesan pada kepercayaan dan kesedaran mereka. So cuba tengok tuan-puan sekalian, hari ni bila time Ramadan ni tuan-puan sekalian, antara azam beberapa sahabat-sahabat kita tuan-puan sekalian, mungkin kita sendiri, ada yang berazam untuk khatamkan Quran time Ramadan. So dia pun target satu hari, satu juzuk tanpa dia meninggalkan kefarduan ataupun kewajipan dia mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana masih lagi ada yang cuba untuk menghabiskan satu hari, satu juzuk, dan bila tamat 30 Ramadan, dia tamatkan 30 juzuk Al-Quran. Tapi antara persoalan besar yang kita kena tanya tuan-puan sekalian, seiring tilawah dan tadarus kita yang banyak dalam satu hari tu tuan-puan sekalian, ada tak ayat-ayat yang kita baca tu menambahkan kesedaran kita dalam beragama dan menambah tak kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu big question. Kita bertambah sedar tak? Ataupun kita makin leka, makin alpa, makin lalai? Bila nafsu cucuk sikit je tuan-puan sekalian, kita mula larut, kita mula terikut. Jadi yang ni ramai tuan-puan sekalian yang ambil mudah tentang perkara ni. Dia nampak sekadar tadabbur je lah ustaz kan. Tambah ilmu lah. Ilmu tu nanti. Yang paling utama yang Allah letakkan tuan-puan sekalian nanti, untuk makluman, ayat-ayat yang sebagai kupas ni, ayat ni ikut susunan mushaf betul. Saya mulakan daripada surah Al-Baqarah, lepas ni akan bergerak pada surah An-Nisa, lepas ni akan bergerak pada surah Al-Anfal, lepas ni akan bergerak pada surah An-Nahl. Saya buat ikut susunan. So maksudnya bila cerita pasal hak Al-Quran ataupun cerita pasal apa matlamat akhir tadabbur Quran ni, nombor satu Allah sebut adalah dia akan memberi kesan kepada iman. Kepercayaan dan kesedaran tu yang akan kita dapat bila kita baca Quran dengan betul. Cerita puan sekalian. Satu, bila kita baca. Yang kedua, saya percaya kita pergi solat sunat tarawih kan setiap malam. Dan saya percaya dekat masjid-masjid tuan-puan sekalian pun ada setengah-setengah para hufaz yang akan mengalunkan bacaan-bacaan yang mungkin jarang-jarang kita dengar dalam solat-solat kita sebelum. Kalau kita pergi solat fardu sebelum ni tuan-puan sekalian, mungkin para imam kita membaca surah-surah lazim. Kan daripada Ad-Duha sampai An-Nas. Kan? Tapi bila kita pergi solat sunat tarawih, kita mungkin akan dengar imam baca daripada juzuk 1, pergi juzuk 2, pergi juzuk 3 tuan-puan sekalian. So tuan-puan sekalian, yang saya nak sama-sama kita ubah ataupun kita kena bergerak pada hari ini, tuan-puan sekalian, adalah kita baca Quran ataupun dengar Quran pada hari ini, cubalah bagi aktiviti yang dua ni, baca dan dengar Quran ni, bagi kita punya kesedaran dalam beragama tu makin celik dan kepercayaan kita kepada Allah makin bulat. Boleh tak tuan-puan sekalian? Jelas tak? Saya ulang kesedaran pada agama tu makin celik. Saya sebut istilah celik kat sini tuan-puan sekalian. Kesedaran dalam beragama tu makin celik dan kepercayaan kepada Allah tu makin bulat. Kenapa saya kata makin celik? Sebab hari ni ada orang yang tidak celik dalam kesedaran beragama. Faham tak? Contoh macam bagi dia segala benda yang dia buat kat muka bumi ni tuan-puan sekalian based on hawa nafsu dia saja. Sedangkan ad-din, iaitu agama tu adalah cara hidup. Cara macam mana nak memandu kita untuk nak hidup dengan cara yang Allah nak kita hidup. Bukan kita hidup dengan cara yang nafsu kita nak kita hidup. Kan? So kita nak bagi hidup kita ni sentiasa berpandukan apa yang agama kita suruh. Bukan apa yang kita rasa betul ataupun apa yang nafsu kita kata betul. So itu yang dimaksudkan dengan kesedaran beragama. So baca Quran akan menyebabkan kita boleh tolak ke tepi hawa nafsu saya dan akan menyebabkan saya mengutamakan apa yang agama saya suruh. Itu nombor satu. Itu fungsi Quran, tadabbur Quran ni tuan-puan sekalian. So patutnya orang yang tadabbur Quran ni, dia dengan nafsu ni tuan-puan sekalian, dia mudah nak kawal. Sepatutnya nafsu dia makin mudah untuk dikawal. Sebab kesedaran beragama dia tu lagi celik berbanding dia memenangkan hawa nafsu tu sendiri. Itu nombor satu.
Yang kedua tuan-puan sekalian, dia punya kepercayaan kepada Allah makin bulat. Sebab apa? Saya tertarik dengan apa Prof Najib sebutkan. Saya nampak Kak Liza pun ada join tadabbur bersama dengan Murabbi semalam dengan Prof Najib. Tuan-puan sekalian, Prof Najib ada sebut semalam berkenaan dengan kalam Allah. Al-Quran yang kita baca ni tuan-puan sekalian adalah kalam Allah. Dan siapakah Allah tu? Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu adalah yang berhak untuk kita sembah. Maka tuan-puan sekalian, sepatutnya bila kita memperakui Allah tu Tuhan, Allah tu adalah pencipta, Allah tu adalah Tuhan yang layak disembah. Maksudnya apa? Bila kita percaya benda ni, kalau Allah bagi apa jua kalam, patutnya kita kena percaya tak tuan-puan sekalian? Patutnya kena percaya lah. Sebab kita dah lama kata saya mengabdikan diri kepada Allah. Saya yakin Allah cipta saya, so bila Allah cipta saya, Allah yang tahu apa yang terbaik untuk saya. Nampak tak? Dan bila kita kata Allah tu Tuhan saya, maka saya kena percaya apa yang Allah suruh saya wajib taat sebab saya hamba Allah tu Tuhan. So segala kalam Allah itu tidak perlu diragui sebab apa? Semuanya datang daripada kalam Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya, yang menciptakan kita. Maksudnya apa? Tak boleh ada ragu langsung. Kena percaya setiap butir-butir yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kadang-kadang ada orang bila baca Quran tuan-puan sekalian, dia tidak ada kepercayaan kepada kalam tu. Sebaliknya mengatakan itu idealistik, mungkin barangkali terlalu tinggi ataupun terlalu nampak tak rasional. Kadang-kadang tuan-puan sekalian ada setengah-setengah manusia dia memilih untuk begitu. Sepatutnya bila orang membaca Al-Quran dengan betul, haqqa tilawati, antaranya adalah tadabbur itu sendiri, maka tuan-puan sekalian dia akan rasa setiap apa yang saya dengar daripada Quran ni, saya tak boleh lagu langsung. Sebab saya kena tambahkan kepercayaan saya kepada Allah. Saya sudah sedia kala percaya pada Allah. So Quran sepatutnya bila saya baca bukan meragukan lagi Tuhan. Sepatutnya saya makin bertambah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah tentang ancamannya, termasuklah tentang janjian-janjian nikmat kepada hamba-hamba yang beriman, saya kena percaya. Sebab Quran bukan menjauhkan saya daripada kepercayaan pada Allah. Quran membulatkan lagi kepercayaan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Sepatutnya itu. Tetapi kenapa hari ini ada orang walaupun Allah dah janji ya Allah akan sentiasa dekat dengan dia, Allah janji ya Allah akan sentiasa tolong dia kalau dia jaga apa yang Allah suruh, tinggalkan apa Allah larang. Kenapa tuan-puan sekalian masih lagi ada hamba-hamba yang ada mindset berfikiran Allah telah tinggalkan saya? Waktu yang Quran ni makinlah dia akan menyebabkan dia percaya Allah tu dekat dengan hamba-hamba dia. Kenapa tiba-tiba kita makin rasa yang Allah ni dah jauh daripada saya? Nampak tak? Patutnya kita makin percaya yang apa yang dijanjikan Tuhan itu adalah perkara yang benar, tidak ada keraguan. Tapi kita makin ragu pula apa yang Allah janjikan. Itu pelik. Jadi tuan-puan sekalian, tanda pertama, kita berkebetulan dalam Ramadan tuan-puan sekalian, banyak aktiviti tadabbur di sana sini tuan-puan sekalian. Saya rasalah kalau kita senaraikan mana majlis ilmu yang melibatkan tadabbur Quran, sekarang ni dekat online ke dekat fizikal ke, rasa-rasanya kalau susum betul-betul, memang kita punya masa penuh dengan majlis ilmu tentang Al-Quran bulan ni. Betul tak betul? Penuh tuan-puan sekalian. Kita ada Ghulamud Dakwah, ada Akademi Tadabbur Malaysia. Di sana sini, Tadabbur Center pun ada. Buat macam-macam program untuk nak memberikan pengisian tentang Al-Quran Ramadan. Patutnya tuan-puan sekalian, bila kita makin banyak pergi kelas-kelas macam ni, kepercayaan pada Allah makin bertambah-tambah. Sepatutnya. Sepatutnya tuan-puan sekalian. Dia bukan makin rasa macam tak percaya pada Tuhan. Makin percaya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu fungsi pertama. So Quran, bila kita tadabbur, antara piawai yang pertama, matlamat yang kita nak tuju adalah, piawai yang pertama jugalah, tuan-tuan sekalian, iaitu kita tengok iman dan amal soleh kita ni bertambah atau tidak. Itu nombor satu. So kita harapkan bila kita baca Quran dengan sebenar-benar bacaan, dengan ada tadabbur, kita nak tuan-puan sekalian, kita punya iman dan kepercayaan kita, iman dan kita punya amal soleh bertambah. So bila sebut iman, saya dah sebutkan tadi tuan-puan sekalian, dia melibatkan dua benda. Kesedaran dan kepercayaan. So yang ni yang kita nak tambah, kesedaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Ada lagi 8 ayat kita nak bincang. So nombor satu tuan-puan sekalian dah settle. Yang kedua tuan-puan sekalian, kita akan yang kedua saya nak fikir ayat sebab saya baca ayat je, saya tak letakkan ayat konsep atau benda lagi. Okey. Yang kedua tuan-puan sekalian, kita percaya, so antara matlamat tadabbur Quran juga yang kedua adalah kita makin percaya bahawasanya Al-Quran itu sangat-sangat bijak. Gitu. Al-Quran itu sangat-sangat bijak.
Sebab hari ni kan bila kita nak cedok ilmu, bila kita nak dapatkan ilmu tuan-puan sekalian, betul tak betul? Kita akan dapatkan ilmu daripada orang yang cerdik. Kan? Kalau kita nak dapatkan ilmu tuan-puan sekalian, kita mestilah dapatkan orang yang lebih tahu daripada kita. Itu asas dan kita nak mempelajari ilmu. Kan? Betul tak betul? Kan? So Allah nak bagi tahu dalam yang kedua ni, berdasarkan surah An-Nisa, yang ni pun kita dah biasa dengar ayat ni. Surah An-Nisa ayat ke-82. Maka kita akan lebih percaya bahawasanya Al-Quran ini benar-benar cerdik dan sangat bijaksana. Sangat-sangat cerdik dan sangat-sangat bijaksana. Sebab Allah sebut, kesan tadabbur Quran ini tuan-puan sekalian, kita bukan mengkagumi manusia yang cerdik, tapi kita mengkagumi Al-Quran tu yang cerdik. Perasan tak? Sedih hari ni tuan-puan sekalian, takut sebenarnya bila menyampaikan Quran ni, takut-takut orang nampak orang yang menyampaikan tu cerdik. Sebenarnya kecerdikan yang diperlihatkan pada orang tu datang daripada yang maha cerdik yang telah menuturkan kalam dalam Al-Quran tu. Faham tak? Kadang-kadang kita adore, ui baguslah ustaz ni ceramah, pandai dia fikir pada sudut tu. Tak, bukan ustaz tu yang pandai. Tapi Quran yang kaya dengan ilmu pengetahuan tu yang menyebabkan ustaz tu nampak pandai. Ustazah tu nampak pandai. Sebab Quran punya kaya tu, Quran punya ilmu yang sangat bijaksana tu tuan-puan sekalian, bila orang dengar Quran dia tiba-tiba terdapat, dia terpalit dengan kecerdikan tu. Tapi asasnya cerdik yang bijak tu adalah Quran tu sendiri. Iaitu kalam Allah tu sendiri. So Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat ke-82 tuan-puan sekalian, yang ini biasa kita dengar juga, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah kata apa? Patutkah mereka tidak mahu memikirkan ataupun mentadabbur Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu bukan datang daripada sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. So tuan-puan sekalian, bukankah kemampuan untuk mengelakkan ikhtilaf di antara ayat-ayat tuan-puan sekalian memerlukan kebijakan dan kecerdikan yang sangat tinggi? Betul tak betul? Kan? Dan bayangkan Al-Quran tuan-puan sekalian dah turun selama 23 tahun. Ini antara benda yang kita kena kagum yang terlampau amat tuan-puan sekalian. Quran turun 23 tahun. 23 tahun kepada Nabi, beransur-ansur pula tu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan lagi menarik tuan-puan sekalian, setiap ayat-ayat yang turun beransur-ansur selama 23 tahun ni, tak ada pula ayat-ayat tu bercanggah di antara satu sama lain. Wow. Ada 6,000 lebih ayat dalam Al-Quran tuan-puan sekalian. Bayangkan tak ada satu ayat pun yang bercanggah di antara satu sama lain yang turun selama 23 tahun. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya. Kadang-kadang kita ada pegang satu pendapat kan, contoh tahun ni kita ada pegang satu pendapat. Tapi tiba-tiba kita pergi belajar lagi tahun depan, kan 2 tahun lagi kita pergi belajar tuan-puan sekalian, 3 tahun lagi kita pergi belajar, ada tak possibility pada tahun ke-3, tahun ke-4 tu kita rasa macam apa yang kita pegang pada 3 tahun lepas salah? Ada tak possibility macam tu? Dah pernah tak berlaku pada kita tuan-puan sekalian? Banyak kali pernah. Ada satu pendapat kita duk pegang, kita duk beramal tuan-puan sekalian, tiba-tiba lepas kita pergi belajar, tiba-tiba pada tahun ke-4 sebagai contoh kita rasa macam, apa yang aku pegang selama ni salah. Nampak tak? Padahal masa tahun kita pegang tuan-puan sekalian pendapat tu, kita rasa macam kita punya pendapat itulah paling betul. Oh betul dah saya pegang ni. Kan? Tapi sebab bila kita pergi belajar, kita tiba-tiba nampak apa yang kita pincang, apa yang kita salah pada 3 tahun yang lepas. So nak katanya pada ilmu manusia, bila bergerak dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, akan berlakunya ikhtilaf dengan apa yang dia pegang pada tahun-tahun sebelum ni. Faham tak? Akan berlaku ikhtilaf tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran tuan-puan sekalian, bila turun Al-Quran itu, ayat-ayat yang datang kemudian tak ada pula tuan-puan sekalian bercanggah dengan ayat-ayat yang turun pada tahun pertama. Bayangkan ayat yang turun pada tahun ke-23 tuan-puan sekalian, tak ada pula kata okey ini kaul jadid, ini adalah perkataan baru, kita rot idea apa yang disebutkan pada tahun pertama punya ayat. Tak ada tuan-puan sekalian. Turun beransur-ansur, tidak ada percanggahan di antara satu sama lain. So mungkin ada yang bertanya saya, Ustaz, bukan ke ada ayat-ayat yang dimansuhkan? Itu ayat yang dimansuhkan. So bila mansuh, dia tidak wujud lagi dah pada ayat-ayat yang kita baca tuan-puan sekalian. Faham tak? Ayat yang nasikh dan mansuh, yang dimansuhkan tuan-puan sekalian, maksudnya ayat tu tak wujud dah. So maksudnya bukanlah kata, ayat tu, kalau ayat tu masih lagi ada, patut ada ayat yang rot idea yang satu ni, maka kita katalah itu ikhtilaf. Tapi Al-Quran ni dengan Allah ni kata ayat tu dimansuhkan. Dimansuhkan tuan-puan sekalian. Maksudnya apa? Tak ada khilaf. Sebab benda tu dah tak ada. Faham tak?
benda tu sudah ditiadakan. Satu lagi tuan-puan sekalian, mungkin kita faham apa yang saya maksudkan ini, iaitu saya maksudkan tentang ayat-ayat pengharaman arak. Kan, ayat-ayat pengharaman arak. Kan ada ayat-ayat yang dimansuhkan tuan-puan sekalian. Jadi ayat tu sebelum ni ada sebagai tanda keseriusan Allah untuk menggezetkan peraturan. Tapi sebab bergerak dengan seiring perkembangan akidah manusia, maka ada hukum-hukum baru dan ada ayat-ayat baru diturunkan untuk memansuhkan ayat sebelum ni. Nampak tak? So tidak ada ikhtilaf lah, sebab ayat tu memang dah diisytiharkan untuk memansuhkan ayat yang satu lagi. Bukan ikhtilaf tuan-puan sekalian. So ini tanda tadarruj Allah lah, tanda Allah beransur-ansur dalam mendidik manusia. So inilah bukti Al-Quran mempunyai daya intelektual yang sangat-sangat tinggi. So tuan-puan sekalian, bila kita baca Quran, ada tak kita rasa yang Allah punya kalam ni itu istilah orang muda lah, bijaksana sungguh gitu. Ataupun kita masih lagi terpalit dengan mentaksubkan ataupun mengagung-agungkan penyampai-penyampai Quran. Hati-hati tuan-puan sekalian. Nabi bersungguh-sungguh. Dahlah Nabi ni orang pertama dapat Quran, tapi Nabi tak pernah kata sembahlah aku, tak ada. Nabi boleh gunakan pengaruh Al-Quran yang sangat hebat, keunikan bahasa Quran tu, ilmu Quran yang sangat luar biasa tu, Nabi boleh guna ayat ni untuk menambahkan pengaruh. Tak ada. Tapi Nabi tak buat macam tu. Sebaliknya, tujuan akhir pada Nabi menyampaikan Quran tu adalah akhirnya manusia tahu siapa yang patut dia kagum, siapa yang patut dia sembah, siapa yang patut dia rasa ta'assub dalam kehidupannya. Itu Tuhan saya. Nampak tak? Tapi hari ini tuan-puan sekalian, kadang-kadang begitulah berlaku kan. Kita tak boleh nak kawal pengikut-pengikut kita. Tapi sepatutnya itu yang perlu berlaku pada orang-orang yang mentadabbur Quran, dan penyampai tadabbur Quran pada hari ini kena ajak orang kepada apa? Kena rasa kalam Allah ni yang maha hebat. Kalam Allah ni yang maha hebat. So itu nombor 2. Kita akan makin rasa yang Al-Quran tu sangat-sangat tinggi kualitinya dan tinggi daya intelektualnya. Ada lain dah ayat dia tuan-tuan sekalian kan. Yang kedua ni. Tapi poinnya adalah kita makin memperakui kebijaksanaan dan daya intelektual yang tinggi yang ada pada Al-Quran. Bukan kita mengagung-agungkan penyampai semata-mata. So tuan-tuan sekalian, yang tu kita nak kena elakkan. So itu antara matlamat tadabbur Quran. Kita makin rasa macam Quran tu yang hebat. Quran tu yang bijak, bukannya orang yang menyampaikan tu bijak. Itu nombor 2. Okay. Yang ketiga, tuan-puan sekalian. Yang ketiga adalah zadathum imana. Yang ni lain sikit. Kalau tadi tuan-puan sekalian, dia akan menyebabkan amal soleh kita dan keimanan bertambah. Tapi yang ni zadathum imana, tuan-puan sekalian, adalah kita katakan bertambah keimanan. Yang ni konteks lain. Tapi tuan-puan sekalian dengar dulu. Yang ni datang daripada ayat kedua surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat yang kedua. So ayatnya berbunyi macam mana? Allah sebut, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Okay. So dalam ayat ni kita nak highlightkan dekat dalam frasa wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, dan salah satunya adalah ayat-ayat Al-Quran, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia kena gabung sampai habis tu. Bertambah iman dan kepada Tuhan mereka juga akan berserah ataupun bertawakal. Baik, kalau yang pertama tadi tuan-puan sekalian, saya sebut tentang bertambah ta'amal salih dan bertambah iman. Tetapi dalam ayat ni tuan-puan sekalian, dalam ayat kedua surah Al-Anfal ini, pada ketiga yang zadathum imana ni, dia lebih kepada tuan-puan sekalian, tadi saya kata iman itu bersandar kepada dua benda, kepercayaan dan kesedaran. Kan? Tapi saya kata tadi, kepercayaan dari sudut kepercayaan kepada Allah dan kesedaran dalam beragama. Tapi dalam ayat ni, yang lagi powerful adalah, dia meletakkan iman tu bersandarkan kepada kebergantungan. Rasa kebergantungan. Kalau tadi kesedaran dan kepercayaan. Tapi untuk poin ketiga ni yang bertambah iman tu dalam konteks yang bagaimana? Bertambah dalam bentuk yang bagaimana? Bertambah rasa kebergantungan. Sebab disebutkan dalam ayat ni, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau tadi rasa kesedaran beragama bertambah, kepercayaan kepada Allah bertambah. So apakah lagi rentetan daripada kepercayaan dan kesedaran beragama tu? Rentetannya adalah rasa kebergantungan juga akan bertambah. Ni.
Rasa kebergantungan. Bolehlah kita kata bukan yang ketiga ni bukan zadatum imana, tapi kita letakkan dalam poin ketiga ni, rasa kebergantungan kepada Tuhan tu bertambah. Cantik tak flow dia tuan sekalian? Kalau Allah susun daripada awal ni, daripada susunan mushaf ni. Pertama bertambah iman dan bertambah amal soleh, kesedaran, kepercayaan kepada Allah bertambah. Lepas tu ditambah pula kedua kita kata Allah tu sangat bijak. Quran tu sangat bijak, mempunyai daya intelektual yang sangat tinggi. So based on dua evidence yang sebelum ni tadi tuan sekalian, ketiga susunan Allah dalam Al-Quran, Allah kata orang yang baca Quran dengan betul ni, yang tadabbur Quran ni, dia rasa kebergantungan dia kepada Allah tu akan bertambah. Dia rasa macam tak ada lagi dah tempat yang paling berbaloi untuk dia bergantung, melainkan bergantung pada Allah je yang paling berbaloi sekali. Kita dah belum sampai tahap tu tuan-puan sekalian. Rasa kebergantungan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita tak ada rasa dah kebergantungan pada benda lain tu adalah benda yang berbaloi untuk kita. Kita rasa Allah tu lah yang paling berbaloi untuk kita bergantung. Dah belum sampai kita sampai tahap tu. Kita rasa susah tuan-puan sekalian. Bahkan kita hari ni pun kita struggling untuk kita betul-betul nak capai pada tahap ni. So manusia by the end tuan-puan sekalian dia masih lagi ada rasa kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak betul? Dan dalam ayat ni bila Allah kata zadathum imana, Allah tak kata wa tawakkalu ala rabbihim. Allah kata wa ala rabbihim yatawakkalun. Boleh beza tak tuan-puan sekalian? Kalau nak terjemahkan betul-betul dalam ayat ni, dan ke atas Tuhannya mereka bertawakal. Allah tak kata mereka bertawakal kepada Tuhannya. Allah kata dan atas Tuhannya dan ke atas Tuhannya mereka bertawakal. Terbalik kan? Pasal tak dia benda terbalik? Dia bukan kata bertawakal ke atas Tuhannya, tetapi dia kata atas Tuhannya, ke atas Tuhannya mereka bertawakal. Apakah maksud dia? So dekat sini Allah nak bagi tahu orang yang bertambah iman bila baca Quran tu tadi, dia makin tahu kepada siapa dia nak bergantung. Dan betul tak betul tuan-puan sekalian, antara surah yang Nabi suruh kita baca setiap malam adalah surah Al-Mulk. Walaupun kita tahu ada 4 surah total yang Nabi sebutkan dalam riwayat hadis, tetapi salah satunya adalah suratul Mulk. Dan pada ayat second last tak silap saya, ayat third last ataupun second last ke tuan-puan sekalian, wallahu alam, saya tak ingat. Tapi rasa boleh dapat, tapi kalau siapa yang boleh sahkan. Tapi ada satu ayat tu Allah kata, Kul huwar rahman, yelah ayat second last. Kul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Betul tak betul? Kan Allah sebut kan? Allah kata, katakanlah bahawasanya Allah Ar-Rahman itu dan kepadanya lah kita bertawakal. Bukan bertawakal kepadanya lah kita bertawakal. Nampak? So Quran yang Nabi suruh kita jangan lupa dok baca setiap malam suratul Mulk tuan-tuan sekalian pun ingatkan kepada kita, Quran tu boleh ingatkan kamu kepada siapa untuk kamu bertawakal. Sebab tuan-tuan sekalian, untuk manusia mereka tidak ada masalah untuk nak bergantung. Kan? Untuk bergantung so far manusia memang tak ada masalah. Tetapi yang manusia bermasalah pada hari ini adalah tuan-tuan sekalian kepada siapa dia bergantung. Betul tak betul? Betul tak? Kepada siapa tu yang bermasalah? Sifat kebergantungan mereka memerlukan orang lain, rasa nak hold kepada orang lain, itu memang tak ada masalah. Ramai orang buat benda tu. Berharap, bergantung pada orang lain. Tapi yang bermasalah adalah kepada siapa. Sebab itulah bila Nabi suruh baca suratul Mulk, dan ayat Quran juga kita baca sebenarnya, ada satu ayat tu Allah seolah-olah memperbetulkan balik kompas kebergantungan kita. Sebab apa? Time siang hari tuan-puan sekalian, waktu kita celek bangun tidur tuan-puan sekalian, kan, daripada bangun tidur tu sampailah ke petang tuan-puan sekalian, kita mungkin banyak bergantung pada makhluk. Betul tak betul? Kita bergantung juga, tetapi kita banyak bergantung pada makhluk. Tapi kenapa Nabi dok pesan kat kita bila sebelum tidur ni tolonglah baca salah satunya suratul Mulk. Sebab apa? Sebab hang ni nak tidur lepas ni. Kamu nak tidur lepas ni. Sebab moderator orang Kedah. Sebab tu saya cakap Kedah, tuan-puan sekalian. Okay? So, tuan-puan sekalian, lepas ni kamu nak tidur ni. Kamu nak tidur. Jadi, tolonglah hamba-hamba aku. Betulkan kompas kebergantungan kamu kepada siapa. Kan? Takkan kamu tak lelah lagi nak bergantung pada manusia. Kamu rasa, kamu lepas ni nak tidur. Kamu tak tahu siapa. Manusia yang kamu nak bergantung selama ni, tuan-puan sekalian. Kan? Orang Penang. Sorry. Orang Penang. Kan? Nak kata tuan-puan sekalian, manusia yang kamu bergantung sebelum ni tuan-puan sekalian, time kamu tidur, kamu boleh tak minta, kau boleh tak kau jaga aku sepanjang tidur malam? Tak ada tuan-puan sekalian manusia yang sanggup, okey tak apa aku teman kat kau. Kalau bila kau nak jatuh katil nanti aku tolak kau masuk ke tengah balik. Tak ada tuan-puan sekalian.
Nanti aku akan pastikan jantung kau tu sentiasa berdegup juga time tidur ni. Tak ada tu semua sekalian. Tak ada manusia yang boleh tawadi kata time tidur tu aku boleh jaga kau. Jantung berdegup, aliran darah dekat dalam badan tu puaskan sentiasa bergerak. Nafas kita tarik dan turun tu puas sekalian masih lagi scatter, masih lagi statik, kan? Kita punya kulit dapat dapat rasa udara sejuk dan panas. Tak ada orang boleh jaga tu puan sekalian. Sebab tu Allah kata takkanlah time tidur ni kamu tak boleh betulkan balik kompas kebergantungan kamu. Sebab itulah orang yang baca Quran ni Allah kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, mereka diperbacakan, diperdengarkan ayat-ayat Quran, zadathum imanan dalam konteks macam mana? Bertambah iman dalam konteks macam mana? Dia tahu kepada siapa dia kena bergantung. Tapi yang banyak kita jumpa hari ni time malam baru nak cari Allah lah, kan? Sebab nak tidur kan. Dia baru minta pada Allah, ya Allah aku nak hidup esok hari ni nak cari rezeki. Dia minta jangan Allah matikan. Yang tu baru cari Tuhan. Tapi time siang hari tuan-puan sekalian tak minta pada Tuhan, tak bergantung pada Tuhan. So kita align balik. Itu istilah Kak Halina kan. Kak Halina dia ayat-ayat dia cantik sikit. Align balik kompas kita kepada Allah. Align balik kita punya kompas kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu antara benda lah yang kita terkesan. Patutnya bila kita baca Quran dengan tadabbur ni, dengan aktiviti tadabbur ni, kita makin tahu kepada siapa yang paling berbaloi untuk kita bergantung tu puan sekalian. Itu antara benda yang kita nak dapat bila kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor berapa dah tuan sekalian? Nombor 3. Okey. Tuan sekalian ada banyak lagi. Ada lebih kurang dalam 6 lagi ayat. Ada 6 lagi Okey. Yang keempat, tuan-tuan dan puan sekalian, yang keempat adalah disebutkan dalam ayat yang kita tengok surah dulu. Okey, surah yang ke-16 itu surah An-Nahl tuan-puan sekalian, surah An-Nahl ayat yang ke-102. Surah An-Nahl ayat ke-102. So yang keempat ni datang daripada surah An-Nahl ayat 102. Apa cerita dia tuan-puan sekalian? Ceritanya adalah Allah nak bagi tahu orang yang baca Quran ni, mentadabbur Al-Quran ni tuan-puan sekalian, apa yang akan berlaku kepada dia? Liyuthabbital ladzina amanu. Allah akan meneguhkan lagi iman orang-orang yang beriman. Dalam bahasa mudah, Allah meneguhkan lagi pendirian orang-orang beriman. Itu kot lagi tepat. Meneguhkan lagi pendirian orang-orang yang beriman. Meneguhkan lagi pendirian orang-orang yang beriman. So ayat 102 surah An-Nahl bunyinya macam mana tuan-puan sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus ataupun Ruhil Qudus. Ruhil Qudus ni tuan-puan sekalian kita semua maklum tafsirannya adalah Malaikat Jibril alaihi salam dari Tuhanmu dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah, bil haqq. So min rabbika bil haqq, sesungguh layak dan berhikmah. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan iman orang-orang yang beriman, meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Maka tuan-puan sekalian, itu antara matlamat. Bila kita mentadabbur Quran ni, ada tak kita rasa keimanan kita ni makin teguh? Ataupun makin banyak tadabbur Quran tuan-puan sekalian rasa iman tu makin goyah? Kepercayaan makin goyah, kesedaran makin goyah, rasa kebergantungan pada Allah pun makin goyah. Itu antara konsep iman yang kita bincangkan tadi tuan-puan sekalian. 3 benda ni. Cuba tengok. Kita makin teguh ke, makin kukuh ke atau makin goyah? Sebab Allah sebut liyuthabbita. Liyuthabbita. Dia akan meneguhkan. Okey. Dan tuan-puan sekalian, dalam ayat ni, liyuthabbita ni disebutkan tuan-puan sekalian dalam sebutan macam mana saya nak jelaskan isim fa'il ni, isim fa'il ni. Isim fa'il ni maksudnya adalah benda tu ada sesuatu nak kata macam mana dia punya bahasa Melayu dia. Isim fa'il ni bermaksud ada benda yang tolong buatkan. Bukan dia buat sendiri. Faham tak faham? Okey, contoh bila kata liyuthabbita, benda tu yang akan meneguhkan hati-hati orang beriman. Bukannya orang beriman tu meneguhkan hati dia ataupun meneguhkan iman dia sendiri. Faham tak? Ada benda yang tolong teguhkan untuk dia. Itu isim fa'il. Boleh faham tak? So, nak kata hari ni, bab meneguhkan keimanan bukan manusia yang boleh tentukan untuk saya teguhkan dengan cara saya sendiri. Tak. Tapi Allah bagi tahu akan ada benda yang tolong teguhkan untuk kamu. Itu maksud isim fa'il. So maksudnya kita macam bukan buat sendiri. Tetapi ada benda yang tolong untuk kita buat benda tu. Faham tak faham?
So dalam ayat ni Allah bagi tahu bukan kita buat sendiri untuk teguhkan keimanan, tetapi ada benda yang boleh tolong kita untuk teguhkan keimanan. Apakah dia? Yang dibawa turun oleh malaikat yang disebut sebagai Ruhul Qudus ni, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. So apakah yang diturunkan oleh malaikat Jibril tuan-puan sekalian? Tak lain dan tak bukan, iaitu Al-Quran. So Allah bagi tahu dalam masa macam ni, Al-Quran tu nanti akan tolong untuk kita meneguhkan pendirian. Faham tak faham? Bukan kita yang teguhkan, okey, patut kita baca, kita teguhkan sendiri. Tak. Apa yang dibaca daripada Quran tu, apa yang kita baca tu, dia yang akan meneguhkan. Dalam bentuk yang macam mana? Ustaz, Quran ni hidup ke? Nak tolong teguhkan hati kita ni tu Ustaz? Nak teguhkan kita punya keimanan. Quran ni hidup ke? Bukan maksudnya begitu. Maksudnya, bila kita baca Quran tu tuan-puan sekalian dengan tadabbur sebagai contoh, kita merasakan benda tu yang mencorak setiap langkah kita sampai diperteguhkan iman. Maksudnya apa? Bukan kita cerna sendiri. Maksudnya kita tunduk pada setiap ayat-ayat yang dibaca oleh kita, yang difahami oleh kita tu, dengan ketundukan tu kita menyerah kepada Quran, tolong corak peribadi saya. Faham tak? Tolong corak saya punya gerak langkah sampai keimanan saya makin diteguhkan dalam agama. Itu maksud dia. Sebab ada orang hari ni, dia suka guna logik dia. Dia belajar, dia ada sentuhan-sentuhan Quran. Tapi dia guna cara dia. Faham tak? Dia guna style dia. Tapi bila Allah sebut liyuthabbita, sepatutnya bukan Quran kena submit pada kamu. Kamu kena submit pada Quran. Kamu kena berserah pada Quran. So biar Quran tolong bentukkan cara tindak kamu. Itu maksudnya liyuthabbita. Allah kata dalam bentuk isim fa'il. Sebab benda tu yang tolong kamu. Bukan kamu cerna sendiri ataupun kamu bertindak sendiri. Faham tak? Sebab ayat ni ditutup dengan wahudan wa busyra lil muslimin. Sebab dia tu adalah petunjuk bagi kamu. So kamu kena submit pada dia. Kamu kena berserah kat dia, kamu kena ni dalam bahasa mudah, kamu kena committed pada dia. Bukan dia committed untuk kamu kena committed untuk dia. Faham tak? So bila kamu kena committed untuk dia, maksudnya apa yang disuruh kau ikut. Apa yang disuruh kita ikut. Itu. So bila kita ikut, kita tengah committed kepada benda tu. So once kita devoted and committed, maka di situlah akan berlakunya Quran yang meneguhkan kita punya keimanan. Sebab setiap gerak-geri kita, setiap apa yang dicetuskan oleh rasa kita, kita sedang dipandu dan dipedomankan oleh Al-Quran, bukan ikut cernaan akal fikiran kita sendiri. Faham tak faham? Yang tu yang saya maksudkan tuan-puan sekalian hari ni. Saya duk cerita hari ni tuan-puan sekalian, saya pun takut nak kata tuan-puan sekalian, sebab takut saya tak beramal lagi. Nak kata tuan-puan sekalian pada hari ni, yang ni antara matlamat yang kita nak tuju. Iaitulah kita macam seolah-olah menyerahkan setiap gerak-geri tangan kita ni diacu dengan Al-Quran. Sebab akhirnya tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad sendiri, bila Nabi betul-betul menyerahkan apa yang dia nak buat tu kepada apa yang disuruh oleh Allah daripada Al-Quran, sampai Aisyah pun sebut akhlak Nabi tu adalah akhlak Al-Quran, bukan akhlak apa yang Nabi nak buat sendiri. So Nabi tu dilihat baik tuan-puan sekalian, bukan sebab Nabi duk cerna yang ni rasa baik kot. So nak kata kalau benda yang tercetus kat hati Nabi tu tuan-puan sekalian, yang Nabi rasa nak buat baik tu pun, itu pun adalah cetusan yang telah diacu daripada Al-Quran tu sendiri. Cetusan rasa Nabi tu tuan-puan sekalian adalah cetusan yang datang daripada apa yang Quran suruh cetuskan dalam hati. Tindakan yang Nabi nak buat tu tuan-puan sekalian adalah benda yang telah dicetuskan dalam Al-Quran, apa yang suruh Nabi buat. Nampak tak? Bukan diikut kepala dia sendiri. Semua tu adalah benda yang dicetuskan oleh Al-Quran. So termasuklah dalam meneguhkan keimanan dekat dalam hati tuan-puan sekalian, Al-Quran kata liyuthabbita, aku yang tolong kamu untuk teguhkan hati, bukan dengan cara fikir kamu. Nampak tak? Ada orang hari ni tuan-puan sekalian, minta maaf sebut katanya nak meneguhkan keimanan, tetapi terjebak dengan satu amalan-amalan yang akhirnya bukannya tuan-puan sekalian ada dalam sandaran yang sahih pun. Tetapi berakhir dengan apa tuan-puan sekalian? Berakhir dengan sekadar nak kita buat banyak-banyak, mungkin kita akan dapat banyak. Gitu. Kan? Akhirnya tuan-puan sekalian, saya takut sangat benda ini berlaku. Akhirnya menimbulkan fitnah kepada agama. Agama ni tuan-puan sekalian disebutkan dalam fiqh punya perbincangan, dia adamul kharaj. Dia tidak memberikan keberatan kepada penganut-penganut dia. Termasuk dalam meneguhkan keimanan ke, meneguhkan akidah ke, agama tak pernah beratkan manusia. Kalau kita rasa berat dalam beragama, percayalah itu bukan daripada agama.
Okay, saya ulang statement ni tuan-puan sekalian. Ini slogan yang saya nak tuan-puan sekalian pegang. Kalau kita rasa berat dalam beragama pada hari ini, percayalah itu bukan sama sekali daripada agama. Sebab agama sifatnya adalah adamul haraj, dia tidak pernah memberatkan penganut-penganut. Tapi kalau hari ini kita dimomokkan dengan kalau tak buat benda ni tak akan dapat benda ni, sedangkan Allah tak pernah sebut pun, Nabi tak pernah sebut pun, tiba-tiba tuan-puan sekalian kita rasa macam beban dengan satu-satu amal yang diada-adakan oleh manusia pada hari. Makanya itu kita bimbang. Kononnya kata inilah cara untuk kita meneguhkan keimanan, menambahkan keimanan. Hati-hati dengan seruan-seruan sebegini. Yang sedia ada yang disebutkan oleh Allah dan Rasul secara qat'i pun tak ramai lagi boleh buat dengan betul. Tiba-tiba kita nak menyebutkan diri dengan benda-benda yang diada-adakan tuan-puan sekalian. Minta maaf sebut tuan-puan sekalian pada hari ini. Okay? Kita duk selesa buat dengan cara fikir kita sendiri. Tapi disandarkan atas tujuan untuk menteguhkan keimanan. Yang tu yang sadis ni tuan-puan sekalian. Diada-adakan satu amalan, disandarkan kepada inilah cara untuk memperteguhkan keimanan. Sedangkan hak qata'i yang disebutkan oleh Allah dan Nabi pun kita tak habis nak buat lagi. Tiba-tiba kita duk claim apa yang kita duk cipta ni lebih berhasil daripada apa yang Nabi dan Allah sebut. Mana yang dikatakan liyuthabbital ladzina amanu? Mana yang dikatakan kita tunduk pada Quran, bukan Quran tunduk pada kita? Kan? Di mana yang kita katakan rasional Quran tu mengatasi rasional kita? Tak ada benda tu. Once kita rasa benda yang kita wujudkan tu lebih berharga daripada apa yang Allah dan Nabi sebut, dah tak ada dah liyuthabbital ladzina amanu. Bukan kita dah tak ada dah elemen submission kepada Quran. Sebaliknya kita nak minta Quran submit kepada kita. Quran yang menyerah kepada kita, bukan kita menyerah kepada Quran. Nampak tak? So Nabi, kena ingat, Nabi sebaik-baik manusia kat muka bumi tuan-puan sekalian, Nabi pun orang kata baik. Dan dia jadi baik tuan-puan sekalian disebabkan apa? Sebab dia tu ikut apa yang Quran suruh. Baik-baik Nabi tu tuan-puan sekalian adalah sebab apa yang Quran suruh Nabi buat. Boleh faham? Kan? So itu tuan-puan sekalian saya nak kongsikan pada hari ini. So poin yang saya nak kongsikan adalah memperteguhkan keimanan. Tetapi dalam cara Allah persembahkan ayat ni, Allah kata liyuthabbita, maksudnya bukan kita teguhkan dengan cara kita sendiri, tapi Quran yang tolong untuk teguhkan kita punya keimanan. So sebab dalam sebutan isim fa'il. Okay, ada sebutan isim fa'il. Okay, boleh faham Tapi tak sesuai untuk orang yang liberal sebab dia orang cakap pakai tudung. Astagfirullah. Betul lah tuan-puan sekalian nak kata begitu lah. Sebab hakikatnya tuan-puan sekalian, yang Allah suruh tutup aurat kan? Bukan suruh pakai tudung kan? Yang penting tuan-puan sekalian adalah tutup aurat tu. Ada suara lah. Okay, dah. Okay. So tuan-puan sekalian nak katanya tuan-puan sekalian, pasti kita kena percaya dan kita kena ada satu keyakinan bahawasanya tidak ada pernah perkara-perkara dalam agama tu berat. Tak ada. Sebab sifat agama tu adalah adamul haraj. Okey, tuan-puan sekalian. Ada orang kat tangan tu, Puan Sarah Babjan, silakan. Raise hand ni, nak tanya soalan ke? Bukan. Jangan lupa unmute kalau nak bertanya soalan. Takut-takut dah bercakap tapi tak unmute. Kan? Tertekan tu Ustaz. Selalu orang yang belum biasa guna Zoom ni dia tertekan. Tertekan raise hand Sebab biasa kalau dalam saya kelas-kelas tu kalau raise hand tu nak tanya soalan. Tertekan rasanya. Okey, tak apa, it's okay. Jadi tuan-puan sekalian dah selesai yang nombor 4. Kita ada lagi 5 lagi tuan-puan sekalian. Okey. Okey, setelah yang keempat, yang kelima tuan-puan sekalian. Yang kelima adalah yang kelima kita tengok dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Surah Al-Isra ayat yang ke-9 ya tuan-puan sekalian. Okey. Apa Allah sebut? Nanti kita akan tengok apa benda ayat yang kita nak bagi pada yang kelima ni. So Allah sebut kesan matlamat tadabbur Quran ni juga dalam ayat surah Al-Isra ayat ke-9 ni Allah kata inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Okey. Dalam ayat ke-9 surah Al-Isra ni boleh saya katakan tuan-puan sekalian antara matlamat tadabbur Quran tu adalah kita akan sentiasa percaya yang Al-Quran tu boleh memberikan kita petunjuk dan khabar gembira.
Maksudnya bila kita baca Quran supposedly tuan-puan sekalian, kan, supposedly bila kita baca Quran ni tuan-puan sekalian, kita makin rasa yang kita ni betul-betul hidup ataupun ialah hidup dengan cara yang betul sebab kita mendapat petunjuk, dan kita akan rasa bertambah gembira tuan-puan sekalian kalau kita ni termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. So soalan yang paling kita rasa boleh sentak jugalah kalau kita bertanya soalan ni, iaitulah makin banyak kita baca Quran, makin tak kita rasa happy dan gembira tuan-puan sekalian, ataupun makin banyak baca Quran kita rasa macam makin tak happy apa tak, makin rasa macam makin gundah gulana, makin gelisah. So bagi saya tuan-puan sekalian, based on ayat ni kita boleh katakan matlamat tadabbur Quran tu juga adalah kita nak makin rasa gembira, kita nak rasa happy, makin kita nak rasa gembira. Dan dengan syarat tuan-puan sekalian, sebab Quran ni kata dia akan pandu kita. So kegembiraan tu based on apa yang dipandu oleh Quran. Dan apa yang dipandukan itu sepatutnya membantu kita untuk buat dua benda ni. Kita dah bincang tadi dah, iaitu beriman dan beramal soleh. Kita dah bincang nombor 1 tadi. Bertambah kita punya tuan-puan sekalian, kita punya keimanan dan kita punya amal soleh, kan. So bila Quran dah pandu kita untuk kita boleh buat dua benda ni, beriman dan beramal soleh, maka Allah bagi tahu tak usah gundah gulana. Sebab apa? Kamu akan rasa happy sebab kamu dah boleh termasuk dalam dua golongan. Dan bila kamu masuk dalam dua golongan itu, kamu adalah orang-orang yang mendapat ajran kabirah. Kita akan mendapat satu berita gembira bahawasanya Allah bagi tahu kita telah mendapat satu pahala yang besar. Pahala yang besar. Dan bukankah tuan-puan sekalian, pada poin kelima ni tuan-puan sekalian, kita akan makin rasa bahawasanya Allah itu benar-benar bersifat Ar-Rahman. Faham tak? Saya masih ingat lagi tuan-puan sekalian, terngiang-ngiang lagi apa yang dikongsikan oleh Dr. Fakhrul Razi pada kuliah rasa 4 ke 5 tahun yang lepas. Kan? 4 ke 5 tahun yang lepas. Saya masih ingat lagi dialog dia sebutir-sebutir tuan-puan sekalian berkenaan dengan, dia berbagai rapat dengan apa poin kelima ni. Poin kelima ni kita nak biar kita rasa makin tenang, makin gembira, makin bahagia dengan Al-Quran. So once kita dipandu, kita akan termasuk dalam dua golongan, amanu dengan wa'amilus salihat. Dan untuk mereka ada ajran kabirah. Tapi Dr. Fakhrul Razi sebut, dengan cara begini, sepatutnya kita akan bertambah apa lagi dalam hati kita. Sepatutnya bila kita tahu tentang ada berita-berita gembira sebegini, kita akan makin percaya bahawasanya betullah Al-Quran tu membawa kita untuk makin tahu dan kenal Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Kita akan makin rasa benda tu. Sebab tuan-puan sekalian, until today, siapa yang boleh sebutkan kepada kita apa makna sebenar Ar-Rahman? Kita mungkin boleh buat some teori lah tuan-puan sekalian, Ar-Rahman tu begini, begitu, sayang yang tak pernah putus, sayang yang bersifat selama-lamanya, dia terlalu melampau-lampau. Kita boleh buat some teori. Tapi by the end, sifat Ar-Rahman itu hanya dirasai oleh orang-orang yang sudah merasai Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang benda yang kita rasa tu dia unexplainable dekat kita punya mulut. Betul tak betul? Kan? Sebab tuan-puan sekalian, dalam surah Ar-Rahman, perasan tak? Allah mulakan ayat tu dengan Ar-Rahman, ayat selepasnya Allamal Quran. Kan? Ar-Rahman Allamal Quran. Sekarang ni kita tengah belajar Quran. Kita tengah tadabbur Quran. Maka ada tak bila kita tadabbur Quran tu, kita makin rasa Ar-Rahman? Kita makin kenal Ar-Rahman. Ataupun kita makin tak kenal Ar-Rahman. Kita makin rasa macam kita bersifat, aku dah tahu banyak benda. Tapi terlupa kepada sebenarnya setiap kalimah yang kita baca dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah kalam yang Allah nak suruh rasa yang Allah tu cinta kat kita. Ada tak kita rasa yang Allah tu sayang kat kita? So benda tu dia tak, kadang-kadang tak boleh nak explain dengan mulut. Dia hanya sekadar dirasai, tuan-puan sekalian. Okay. Sama juga dengan apa yang Dr. Fakhrul sebut tentang Ar-Rahman ni. Ar-Rahman ni lebih kurang macam ni lah tuan-puan sekalian. Kalau tuan-puan sekalian, bila kita gula kan tuan-puan sekalian, kita letak gula dekat dalam air, yang kita nak dia apa? Kita nak gula ke kita nak manis? Contoh kita dah buat air untuk buka puasa kan? Kan? Petang ni kan, kita nak buat air apa sekalipun, air katira kat Liza kan? Kalau kita nak buat air sekalipun tuan-puan sekalian, kan air tu kita akan letak gula kan kalau kita nak tambah manis tu. Tapi tuan-puan sekalian, bila kita tak gula, kita nak apa? Kita nak manis tu ke kita nak gula tu? Kita bukan nak gula tu, kita nak manis tu. Betul tak betul? Sama lah dalam masakan. Kita bukan nak garam tu, kita nak masin tu. Kan?
So tuan-puan sekalian, sama juga dengan Quran. Bila kita baca Quran, kita bukan sekadar nak baca ayat tu, kita nak rasa tu. So apa rasa yang perlu ada bila kita baca Quran? Rasa yang perlu kita rasa bila kita baca Quran adalah rasa sayang Allah tu. Faham tak? Dia bukan semata-mata ayat, tapi bila kita baca ayat tu, kita nak rasa tu. Apa rasa yang perlu ada? Kita makin rasa yang Allah tu sayang kat saya. Rasa sayang tu yang kita nak rasa. Faham tak? Kan? Rasa sayang tu yang kita nak rasa, tuan-puan sekalian. Bukan kita sekadar nak baca setiap ayat-ayat tu, kalimah-kalimah tu, butir-butir tu, nak kena baca dengan tajwid yang makhrajnya betul. Bukan ayat tu je kita nak baca. Dia sama macam bukan gula je kita nak. Yang kita nak adalah manis tu. Tapi apa rasa pada pembacaan Quran tu? Yang kita nak adalah rasa sayang Allah pada kita tu. Yang tu yang kita nak rasa. So, dah capai belum matlamat tu, tuan-puan sekalian? Makin banyak baca ayat Quran, that kind of feeling yang kita rasa. Kita bukan nak baca, kita bukan nak ukur berapa banyak kalimah kita baca, kita nak ukur berapa banyak rasa dah kita rasa. Berapa banyak manis dah kita rasa. Pada gula tu, manis. Kalau garam tu masin. Pada Quran tu adalah sayang Allah tu. Berapa banyak rasa dah kita rasa. Bukan kita nak ukur, alhamdulillah saya dah tamat bacaan Al-Quran, 30 juzuk pada 2 Ramadan lagi. Tu dia, duk bangga. 2 Ramadan dah khatam Quran, tuan-puan sekalian. Tapi berapa banyak yang kita rasa daripada apa yang kita baca. So dalam ayat ni, tuan-puan sekalian, bila Allah bagi tahu Quran tu akan pandu kamu, dia akan menyebabkan kamu jadi orang yang beriman dan beramal soleh, tapi Allah nak bagi tahu, berita gembira untuk kamu adalah kamu akan mendapat pahala yang sangat besar. Kenapa Allah sembang macam ni? Tujuannya adalah Allah nak bagi tahu inilah antara bentuk rasa sayang Allah kepada kita. Tanda Allah sayang kat kita, Allah bagi Quran, kita jadi orang beriman beramal soleh. Kalau kamu buat benda ni, aku bagi pahala yang besar untuk kamu. Ini tanda sayang Allah pada kita. Kita rasa tak? Banyak ayat Quran dah, banyak surah dah, kita khatam tadabbur kan? Kan? Pas satu-satu ustaz-ustaz kita duk bincang, tuan-puan sekalian. Ustaz Mu'innya, Ustaz Yusufnya, kan? Ustaz Zulkhairinya, banyak ustaz-ustaz kita duk bincang tadabbur Quran, Ustaz Syarinya, kan? Tapi banyak dah ayat kita baca, tapi berapa banyak kita rasa? Rasa tu dah berapa banyak dah, tuan-puan sekalian? Itu soalan besarnya kita nak tanya. So, bila mengajarkan Quran ni, sebelum cerita pasal mengajar Quran tu, Allah sebut tentang Ar-Rahman di awal. Ar-Rahman allamal Quran. So, kok mana pun orang yang belajar Quran, dia kena rasa Ar-Rahman. Dia kena rasa Allah sayang kat dia. Itu. So, itu tujuan ke-9. So, tujuan yang kelima, matlamat yang kelima. So, iaitulah kita makin rasa yang Allah kita makin rasa bahagia. Gitu. Kita makin rasa bahagia, kita makin rasa gembira dengan kita baca Quran. Bahagia dan gembira tu datang daripada mana? Rasa sayang Allah tu. Kita rasa yang Allah tu sayang kat kita. Itu punca kegembiraan dan ketenangan kita bila kita baca Quran. So itu matlamat dia. Rasa tenang, bahagia dan gembira bila baca Quran. Bukan makin rasa rendah, gundah gulana, rasa gelisah bila kita baca Quran. Itu yang kelima, tuan-puan sekalian. Okey. Itu yang kelima. Pukul berapa dah? Pukul 11. Yang keenam, tuan-puan sekalian, okey, daripada surah Taha. Surah Taha ayat ke-114. Surah Taha ayat 114, tuan-puan sekalian. Yang ni tadi Kak Liza pun ada mulakan kuliah kita dengan membaca doa tu. So untuk makluman tuan-puan sekalian, sangat digalakkan bila kita nak baca Quran, nak belajar Quran, tolong-tolong kita baca doa ni. Sebab tadi tuan-puan sekalian mungkin kita banyak bercerita tentang fasa spiritual ataupun elemen spiritual, iman, amal soleh kan, tentang rasa bahagia, rasa tenang kan. Itu elemen spiritual kita dengan Allah kan. Perasan tak? 5 poin pertama tadi semua elemen spiritual. Kan? Perasan tak? Tetapi bila masuk poin ke-6 tuan-puan sekalian, kita mungkin tertanya, Ustaz, spiritual semata-mata ke Quran ni? Kan? Tak ada ke yang membentuk daya intelektual manusia? Ada, tuan-puan sekalian. Maksudnya orang yang baca Quran ni dia bukan sekadar hebat dan cemerlang pada spiritualnya, tapi juga cemerlang dari sudut intelektualnya, tuan-puan sekalian. Apa Allah sebut dalam ayat 114 surah Taha ni? Fata'ala Allahul malikul haqq wa la taj'al bil Qur'ani min qabl ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Okey. Maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang benar pada segala-galanya. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa
tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu. Okey. Perhatikan baik-baik ayat ni, wala taj'al bil Quran min qabl ay yuqda ilaika wahyu. So jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Okey. Hari ini pakat nak pecut semua sekalian 2 Ramadan dah khatam. Allah Alam mungkin dia baca tu tak tergesa-gesa kan. Dia mungkin peruntukkan 24 jam 48 jam tu baca Quran je kan. Tapi tuan-puan sekalian, bagi saya baca Quran ni kena ada tartil kan. Kita dah bincangkan proses tadabbur tu kan, salah satunya adalah tartil. Kita baca dengan tartil. Jangan terlalu cepat tergesa-gesa nak habiskan bacaan tuan-puan sekalian. Rasai setiap kalam tu dibaca, kita baca tu kita rasa macam ada kesan untuk kita. Kita rasa macam ada kaitan dengan kita tuan-puan sekalian. So bila kita rasa nak cepat, kita rasa macam ayat tu macam untuk dibaca saja tanpa kita lihat ada perkaitan dengan diri kita. Okey, baca dengan tergesa-gesa. So bila kita tak baca dengan tergesa-gesa tuan-puan sekalian, maka kita sempatlah untuk mencedok ilmu-ilmu yang ada pada setiap ayat yang kita baca. Tetapi tuan-puan sekalian, cedokan ilmu itu bergantung kepada perkenan Tuhan kepada kita. So ilmu tu dia bergantung pada perkenan Tuhan kepada kita. Sebab tu Allah cadangkan kepada Nabi Muhammad, jangan kamu tergesa-gesa baca sebelum Jibril selesaikan baca kepada kamu. Maka Allah minta Nabi untuk kamu mendapatkan perkenan ilmu daripada Allah kepada kamu, khususnya pada kalam-kalam Tuhan ini, doalah dengan doa Rabbi zidni ilma. Okay? Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. So hari ini mungkin ada orang buat tahu, Ustaz, ayat ni, doa ni dalam Quran rupanya. Tuan-puan sekalian, dalam Quran. Saya duk baca Ustaz daripada sekolah menengah dulu baca Rabbi zidni ilma. Rabbi zidna ilma. Dia baca daripada sekolah menengah lagi. Baru tahu hari ni tuan-puan sekalian, dalam Quran doa ni. Rabbi syrah li sadri. Saya pun baca Ustaz daripada sekolah menengah lagi Ustaz, saya duk baca doa ni. Rupanya daripada Quran juga. So tuan-puan sekalian, just feel nak katanya tuan-puan sekalian, doa kita baca tu adalah doa daripada Allah sendiri cadangkan untuk kita baca. Lagilah kita akan rasa kepuasan. Bukan selama ni sebab dah Ustaz saya terhafal. Disebabkan apa? Sebab kat sekolah saya wajib baca doa ni. Bukan sebab sekolah suruh baca doa ni tuan-puan sekalian. Sekejap. Okay. Tetapi sebab memang Allah cadangkan kita baca. Tama-tama bertepatan dengan konteks kita nak baca Quran. Bertepatan dengan konteks kita nak baca Quran pada hari ini, apa yang Allah suruh kita buat? Berdoalah untuk Allah tambahkan ilmu. Okay. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang ilmu ni. Kenapa Quran ni? So tadi kita dah bincang elemen spiritual. Sekarang tentang elemen intelektual. So Allah kata bila baca Quran ni jangan tergesa-gesa dan minta supaya Allah tambahkan ilmu. Sebab memang tuan-puan sekalian, Al-Quran ni memang tersangat-sangat kaya dengan segenap segi ilmu. Okay? Dan saya percaya tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian follow antara benda yang Tadabbur Center buat, kita ada buat Allahumma salli ala Muhammad, ada Tadabbur Surah Al-Kahfi. Dan Tadabbur Surah Al-Kahfi tu kami buat goes very slowly. Kita buat sangat-sangat slow. Kita tak bincang, satu hari tu, satu sesi tu, kita buat 10 ayat tak. Satu sesi 1 ayat, satu sesi 2 ayat, satu sesi 3 ayat. Dan setiap ayat tu kita pecah pada pembentang yang berbeza. Tujuannya apa? Supaya setiap pembentang tu hanya kaji ayat tu je. Kaji ayat tu dan cuba bongkarkan apa rahsia-rahsia di sebalik doa, di sebalik ayat tu saja. Ustaz Nazir seorang pembentang lah. So setiap bulan kita akan buat sekali Tadabbur Surah Al-Kahfi untuk kita bagi seorang penyampai ni ada satu ayat dia kena bincang, dia kena lumatkan supaya dia dapat apa hikmah tersembunyi. Dan kalau tuan-puan sekalian follow pada kuliah yang Ustaz Abdul Muhaimin bentangkan dalam Surah Al-Kahfi, rupa-rupanya tuan-puan sekalian di sana terlalu banyak kemukjizatan sains yang Allah nak ajarkan kepada kita. So kita mungkin nampak Quran ni ajar kita cara hidup untuk beragama semata-mata. Tapi tentang sains, tentang pertanian, tentang geografi, semua diajarkan juga dalam Al-Quran. So bayangkan tuan-puan sekalian, kalau kita nak baca buku fizik, kita beli buku fizik je. Kalau kita nak baca buku kimia, kita beli buku kimia je. Tapi dalam Al-Quran, semua jenis ilmu, semua jenis cabang ilmu ada dalam Al-Quran tuan-puan sekalian. Dan kita kena rasa kagum dan rasa amat-amat takjub sebab dia datang daripada Allahu Ahad. Allahu Ahad. Kan? Kalau seorang pakar sekalipun tuan-puan sekalian, dia boleh menulis kitab tebal tu dalam ilmu yang dia ada je. So kalau dia pakar astronomi, dia boleh tulis pasal astronomi je. Kan? Tapi bayangkan Allahu Ahad, dialah pemilik ilmu astronomi,
Dialah pemilik ilmu geografi, dialah pemilik ilmu sains, dialah pemilik ilmu fizik, kimia, bio, semua dia pemilik segala ilmu yang ada kat muka bumi. Dan tak pelik kenapa Quran, segala cabang keilmuan ada kat dalam Al-Quran yang satu ni. Kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran yang satu ni semua ada. Semua ada tuan-puan sekalian. So sebab itulah tuan-puan sekalian, bila baca Quran ni jangan tergesa-gesa. Sebab kalau kita rushing, mana sempat kita nak cedok ilmu-ilmu berharga sebegini. Ilmu bab spiritual insya-Allah no deny, tanpa ragu tuan-puan sekalian, memang banyak ilmu spiritual kita dapat dalam Quran. Tapi kalau kita duk rushing baca Quran, baca nak cepat habis tuan-puan sekalian, mana sempat kita nak tahu dalam surah Al-Kahfi rupa-rupanya ada sains pertanian. Iaitu macam mana cara untuk tanam pokok supaya tidak berlakunya pokok ni menzalimi pokok-pokok yang lain. Kan? Kenapa ada satu babak tu Allah kata pokok-pokok yang ditanam oleh pemilik dua kebun ni tuan-puan sekalian, Allah letakkan dalam sebutan yang sangat tepat dan sangat-sangat powerful, wala tazlim minhu syai'a. Hari ni untuk orang keluarkan idea tentang penanaman pokok, orang buat try and error tuan-puan sekalian. Okey, tanam dekat-dekat apa hasil dia? Tanam jarak-jarak apa hasilnya? Tapi Quran dah lama sebut jangan nak tanam pokok ni, jangan jadikan jangan tanam dalam keadaan ada potensi pokok ni akan menzalimi pokok yang satu lagi. Nampak tak nampak? Nak tanam pokok baru jangan tanam pokok yang sudah lebat dan dah rendah. Tanam tu jarak-jarak, pastikan pokok A dengan pokok B yang sebelah-sebelah ni dapat cahaya matahari yang mencukupi. Nampak tak nampak? Ni, wala tazlim minhu syai'a, tidak menzalimi di antara satu sama yang lain. Quran dah cerita lama dah, ataupun 1400 tahun dulu lagi Quran dah cerita. Kita hari ni baru duk jumpa pasal, nak tanam pokok kena jarak-jarak, jangan dekat-dekat. Baru duk belajar kita hari ni. Kan? Quran dah lama sebut. Tapi mana kita nak dapat ilmu macam ni kalau kita duk baca Quran, duk laju-laju tergesa-gesa. Melainkan kalau kita baca dalam keadaan kita baca satu, kita termenung, kita berfikir, kita merenung. Nampak tak? Kan? Barulah kita akan dapat keluarkan benda-benda sebegini. Barulah kita akan rasa wow kepada apa yang Allah bentangkan dalam Al-Quran. So di samping kita tidak baca dengan tergesa-gesa, mohonlah kepada Allah sebab segala benda yang Allah sembahkan dalam Quran ni datang juga daripada Allah. So kita kena minta pada Allah, ya Allah tambahkan ilmu pengetahuanku, kan? Qur Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan ilmu pengetahuanku. So nak kata matlamat tadabbur Quran tuan-puan sekalian, antara yang lainnya, yang keenam, kita boleh katakan orang yang tadabbur Quran pastinya akan bertambah juga ilmu dia. Nak bertambah ilmu tu macam mana? Patuhi syarat-syarat yang Allah letakkan dalam ayat 114 surah Taha ni. Iaitu jangan tergesa-gesa nak baca Quran tu, nak habis cepat. Tapi kita tidak tuan-puan sekalian kan, time Ramadan ni, time tarawih tuan-puan sekalian, mana tempat kita akan pergi? Kita duk survey dah tuan-puan sekalian, 3-4 masjid. Masjid mana yang paling cepat habis tuan-puan sekalian? Yang tu kita pergi, kan? Masjid yang slow-slow, yang baca sebutir-sebutir, yang lambat-lambat tuan-puan sekalian, kita duk ban dah. Kata masjid ni, kita ban sampai habis Ramadan, kan? Pergi kat masjid ni tuan-puan sekalian, cepat habis, murai pun sedap pula tuan-puan sekalian. Pakat pergi kat situ lah ke? Kan? So tuan-puan sekalian nak katanya, sama ada mendengar ataupun sama ada kita membaca, jangan kita tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Supaya kita dapat menyerap ilmu-ilmu yang Allah nak ajarkan kepada kita. So, doa, di samping kita doa tu ada disiplin kita kena jaga. Itu yang keenam, tuan-puan sekalian. Okay. Ada lagi 4 sebenarnya. Saya kata ada 9 kan, ada 10 sebenarnya. Ada 4 lagi. Sempat ke ni 5 minit lagi ni? Tak apa, kita cuba. Okay. Seterusnya, tuan-puan sekalian. Okay. Seterusnya. Yang ketujuh, tuan-puan sekalian, berdasarkan surah Sad ayat yang ke-29. Okay, daripada surah Sad ayat 29 ni tuan-puan sekalian ada 2 matlamat. Daripada satu ayat ada 2 matlamat yang kita nak capai daripada tadabbur Al-Quran ni. So kita ada 6 dah tadi, sekarang kita yang ke-7 dan ke-8 berdasarkan satu ayat saja. Surah Sad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Okay? Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Okay. So ada 2 dekat sini. Pertama tuan-puan sekalian, matlamat untuk kita tadabbur ni adalah pertama tadhakkur.
Iaitu bertambah tak kita ni menjadi orang-orang yang tazakkur. Mana tazakkur? Tazakkur ni adalah beringat. Beringat. Ataupun kita kata beringat dengan cara banyakkan berfikirlah. So hari ini banyak kita berfikir tapi tak membuahkan peringatan. So Allah kata Quran punya version, kalau kita tadabbur, kita akan jadi orang yang bertazakkur, banyak berfikir. Tapi berfikir tu apa buah dia? Berfikir tu akan membuahkan kita banyak beringat kepada Allah. Betul tak betul? Kita banyak fikir tuan-puan sekalian, fikir pasal duit kan, fikir pasal apa income hari ni, duk fikir macam-macam. Tapi apa hasil ataupun apa nokta akhir pada fikiran-fikiran itu tadi? So Allah kata, first kali tadakkur akan berlaku. Orang yang tadabbur Quran ni, dia akan banyak tadakkur, banyak berfikir, dan fikiran-fikiran itu membuahkan peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So tuan-puan sekalian, ada tak kita ni baca Quran kita makin banyak berfikir, ataupun kita makin baca Quran kita tak fikir apa-apa pun? Macam setengah-setengah orang lah tuan-puan sekalian. Kita tak condemn. Kita kata tuan-puan sekalian, alhamdulillah ada orang yang Allah hidupkan hatinya time Ramadan ni dia baca Quran. Alhamdulillah. Kan? Tapi jangan sampai tahap kita tak berfikir langsung tentang apa kita baca. Okay? Baca Quran tu bagus dah. Alhamdulillah tuan-puan sekalian. Kalau siapa yang tengah buat, teruskan tuan-puan sekalian. Saya tak pernah kata tak jangan buat. Buat, bacalah tuan-puan sekalian. Sebab baca Quran pun ada pahala. Ada pahala. Cuba fikir, adakah semata-mata aku nak baca? Kan? Tanpa kita ada rasa langsung nak berfikir tentang apa yang kita baca. So sepatutnya orang yang bergerak ke arah tadabbur, dia akan tahu tuan-puan sekalian, aku kena berfikir tentang apa aku baca. So berfikir ni untuk apa? Berfikir ni untuk aku beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan sekalian, dalam surah Yasin, Allah ada sebut tentang orang-orang yang masuk ke neraka ni ataupun penjenayah-penjenayah yang masuk neraka ni, sebab Allah sebut sebutan penjenayah pun. Allah kata, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Allah kata, celakalah bagi mereka-mereka yang bergelar penjenayah dekat akhirat. So penjenayah-penjenayah akhirat ni tuan-puan sekalian semua masuk neraka belaka. Dan tuan-puan sekalian, Allah kata antara benda yang Allah kata, kalau aku tahulah, sebenarnya Allah tahu. Allah nak bagi tahu, kalaulah aku tahu sampai kesudah kau akan memilih untuk tak beriman kepada Allah, terus-menerus nak menjadi penjenayah kat muka bumi ni. Sebab tuan-puan sekalian jangan salah faham tu ayat ni. Allah memang tahu dah kesudahan kita semua ke neraka ataupun ke syurga. Allah tahu dah. Tetapi Allah dalam sepanjang kita hidup ni, Allah sentiasa bagi peluang untuk kita memilih jalan kembali dekat dia. Meskipun Allah tahu apa kesudahan hidup kita, tapi sepanjang kita hidup, Allah sentiasa buka peluang kepada kita untuk bertaubat. Kalau kita ada buat salah. So Allah kata tuan-puan sekalian, untuk penjenayah-penjenayah ni, soalan macam ni, Allah kata, kalaulah aku tahu yang kau ni sampai kesudah tak nak beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah lama dah Allah jadikan dua benda bulat ni diratakan. Saya pernah kongsi tak pasal ayat ni sebenarnya? Kan? Pernah kan? Allah kata ada dua benda bulat pada manusia. Kalau Allah kata, kalau aku tahulah kau sampai kesudah, sampai ke mati tak nak bertaubat kepada Allah, tak nak beriman kepada Allah, dah lama dah dua benda bulat yang ada pada kamu ni aku ratakan. Apakah dua benda bulat tersebut tuan-puan sekalian? Pertama adalah mata, yang kedua adalah kepala. Allah kata, kalau aku tahu pas sudah kamu tak nak beriman kepada Allah, dua benda bulat ni aku ratakan. Mata aku ratakan, kepala aku akan ratakan tuan-puan sekalian. Kenapa dua benda bulat ni? Kenapa mata dengan kepala? Sebab ada orang tuan-puan sekalian, dia melihat dan berfikir, tapi sekadar lihat dan berfikir saja, tapi tidak membuahkan peringatan kepada Allah. So, tuan-puan sekalian perasan tak? Kalau konsep bulatan, kalau kita nak lukis bulat, kita akan mulakan daripada satu titik. Bila kita buat bulatan tuan-puan sekalian, dia akan kembali balik pada titik yang asal. Betul tak betul? Bulatan punya konsep. Bulatan kan ada starting point. Kita buat bulatan, dia akan kembali balik pada starting point tu. Pada titik mula tuan-puan sekalian. Maka itulah konsep bulatan. So Allah nak suruh kita apply konsep bulatan ni. Sebab apa? Sebab kita bermula dengan Allah. Apa yang kita nak buat dalam kehidupan ni, kita sedang berada dalam satu circle. Yang Allah nak adalah, kita akan kembali balik pada starting point tu balik. Iaitu Allah tu balik. Kita nak berjalan ke, kita nak berfikir ke, kita nak buat apa ke. Yang penting adalah by the end kita kembali balik pada Allah. Berfikir ke, berjalan ke, kita akan kembali pada Allah. Samalah dengan konsep bulatan pada mata dan kepala. Sebab Allah nak kita buat, kita dengan kepala kita berfikir, so berfikir itu akhirnya kembali pada Allah. Konsep bulatan. Kan? Dengan apa kita lihat tu akan kembali pada Allah. Konsep bulatan pada mata. Yang itu Allah nak buat. Allah nak suruh kita buat. Tetapi kalau manusia tak nak buat macam tu tuan-puan sekalian, apa kesannya?
Baik Allah kata aku ratakan je. Sebab konsep benda rata tuan-puan sekalian adalah kita bermula dengan satu titik mula. Kalau kita teruskan straight line tuan-puan sekalian, dia tak akan bertemu balik pada titik mula. Betul tak? Bulatan kan, pak, kembali pada titik mula. Tapi kalau straight line tuan-puan sekalian, bermula pada titik mula, straight, kan tak jumpa dah titik mula. Dia punya starting point dengan ending point dia berbeza tuan-puan sekalian. So bila Allah sebut dalam ayat ni tuan-puan sekalian, orang yang baca Quran, matlamat dia adalah dia akan jadi orang yang banyak berfikir, dan berfikir tu untuk apa? Berfikir saja kata puan sekalian, berfikir ramai orang berfikir. Tapi berfikir gaya ulul albab tuan-puan sekalian adalah dia akan berfikir dan berfikir dan fikiran-fikirannya itu akan membuahkan zikir kepada Allah. Akan membuahkan peringatan kepada Allah, zikra kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu. Itu gaya fikir ulul albab. Ramai orang berfikir kat muka bumi tuan-puan sekalian, tapi gaya berfikir ulul albab, berfikir untuk menambahkan ingatan kepada Allah, yang tu adalah highest level of fikiran, highest level of thinking. Bukan sekadar critical thinking je highest level of thinking tuan-puan sekalian. Berfikir untuk menambahkan peringatan kepada Allah, itulah highest level of thinking. Sebab tu tuan-puan sekalian, kalau saya belajar kat UIA dulu, saya pernah ambil engineering tuan-puan sekalian, untuk makluman sebelum saya ambil Quran dan Sunnah, saya bekas pelajar engineering tuan-puan sekalian. Bekas pelajar engineering tuan-puan sekalian. Dan juga bekas pelajar biomedical science. Banyak kos Ustaz ambil ni. Saya masuk engineering, tukar ke bioscience. Masuk ke kampus pun ambil bioscience tuan-puan sekalian. Tapi pada tahun pertama tu rasa tegak hati nak tukar courses. Masuk tahun kedua saya masuk dalam Quran Sunnah tuan-puan sekalian kat UIA Gombak. Bukan tahun kedua, semester kedua tahun pertama. So alhamdulillah tuan-puan sekalian, saya tak terkebelakang lah sebab sempat kejar saya punya batch sebab saya buat fast track. So patutnya pembelajaran 4 tahun. So saya tuan-puan sekalian, saya singkatkan kepada 3 tahun saja. So rezeki daripada Allah belaka lah. Okay. So cerita yang tuan-puan sekalian, saya belajar masih engineering dulu. Antara benda yang mahal dalam kita buat eksperimen adalah bukan kita nak cerita pasal prosedur tu. Saya letak ni, lepas tu campur dengan ni, lepas tu letak ni, campur ni. Bukan part tu yang paling penting. Sebab apa? Sebab benda tu sekadar report. Tapi benda yang paling mahal adalah bahagian reflection. Report kat UIA tuan-puan sekalian, kalau buat eksperimen, dia tidak sekadar cerita pasal prosedur, hypothesis, inference. Tak. Dia ada satu ruang tuan-puan sekalian dalam buku report tu, reflection. Reflection tu apa benda? Cuba tengok, ada tak hadis dan ayat Quran berkait rapat dengan eksperimen kamu buat? Part tu yang paling student duk pening tuan-puan sekalian, duk pening kepala tu. Mana ayat yang berkaitan dengan ayat ni? Duk cerita pasal benda tu. Duk fikir. So sebab tu lah tuan-puan sekalian, bagi reflection ni, dia bukan sekadar berfikir untuk kita rasa macam, oh eksperimen ni menjadi. Tapi by the end, fikiran kita dengan reflection tu tadi, dia akan membuahkan bukan sekadar eksperimen berjaya, tapi dia membuahkan peringatan kepada Allah. Allah hebat lagi lama dah Allah cerita pasal benda ni. Contoh. So itu dah yang kita nak buat. So tadabbur Quran akan menyebabkan kita banyak berfikir untuk membuahkan peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Okay. So tadhakkur. Itu matlamat yang ke-7, tadhakkur. Dan matlamat yang ke-8 tuan-puan sekalian adalah bertambah keberkatan. Ni mubarakun ni. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Bertambah keberkatan. Dah terlebih ni sampai 11.30 juga ni. 5 minit lagi tuan-puan sekalian, 5 minit. Sebab memang kena siap untuk 11.30 tu ada program lain. Okay? So kena spare 5 minit untuk persiapan untuk next kuliah. Okay, baik. Yang ke-8 tuan-puan sekalian adalah matlamat akhir tadabbur Quran ni adalah kita nak menambahkan keberkatan hidup. Menambahkan keberkatan hidup. Sebab Allah kata, Al-Quran yang diturunkan ini, dia terlalu banyak berkat dia. Dan bila sebut berkat tuan-puan sekalian, berkat ni ada 3 makna. Saya ringkaskan cerita tuan-puan sekalian. Berkat ni ada 3 makna. Makna pertama bagi berkat ni adalah izdiyadul khair. Yang kedua adalah kathratul khair. Yang ketiga adalah thubutul khair. Apakah dia tuan-puan sekalian? Yang pertama adalah izdiyad. Tanda sesuatu itu berkat adalah kita bertambah-tambah kebaikan. Izdiyad itu bertambah kebaikan. Okay, bertambah-tambah kebaikan. Izdiyadul khair. Okay. Yang kedua tuan-puan sekalian, tanda kita mendapat berkat juga daripada pembacaan Quran ni adalah kita dapat banyak tak kebaikan. Kalau tadi bertambah-tambah kebaikan, sekarang bila dah bertambah mestilah jadi banyak. Kan? So pertama kita bertambah tak kebaikan, yang kedua kita banyak tak kebaikan bila kita baca Quran. Sebab Allah kata Quran ni berkat. Dan adakah kita mendapat keberkatan Quran tu? So ini piawai yang kita nak tengok. Sebab matlamat dia adalah kita mendapat keberkatan daripada Allah dengan tadabbur Quran. Bertambah tak kebaikan, banyak tak kebaikan kita dapat. Kedua. Yang ketiga tuan-puan sekalian, yang ni paling mahal.
Bertambah kebaikan tu biasa. Banyak kebaikan tu pun biasa. Tapi yang ketiga ni yang paling mahal. Iaitu thubutul khair. Kekal tak kebaikan tu pada kita? Kekal tak kebaikan tu kepada kita? So itu tanda berkat. Sebab Allah kata Quran ni turun dengan penuh keberkatan. Sepatutnya orang yang tadabbur Quran, dia pun akan dapat keberkatan. So itu matlamat dia. Saya nak mendapat keberkatan. Sebab tu saya tadabbur Quran. So tanda nak tengok kita ni ada tak keberkatan Quran tu, tengok 3 benda. Bertambah tak kebaikan? Banyak tak kebaikan? Kekal tak kebaikan yang kita ada tu, yang kita dapat yang banyak-banyak tadi tu? Ataupun dia datang dan pergi saja, tuan-tuan sekalian. Baik kita dapat sat je. Oh, bertaubat tu sat je. Sebab apa? Dah baca ayat tu terkesan, dia pun taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan lah tu. Tapi kekal tak kebaikan tu? Dia dapat banyak kebaikan, dia dapat bertaubat kepada Allah, tuan-tuan sekalian. Banyak kebaikan dia dapat. Tapi kekal tak kebaikan tu? So tuan-tuan sekalian, nak katanya tanda Quran tu memang berkat dan kita nak dapatkan keberkatan. Sebab tu tadabbur Quran. Maka sebab itulah tuan-puan sekalian kita kena check ada tak tanda-tanda keberkatan tu kat kita bila kita baca Quran. Makin jahat ke kita jadi bila baca Quran ni. Itu antara benda kita tengok. Ataupun kita makin rasa nak bertaubat lagi dan lagi tanpa putus sebab kita sedang mendapat kebaikan yang banyak, kebaikan yang bertambah dan kebaikan yang kekal. So itulah, kalau kita kekal dalam kebaikan, itu tanda kita sedang mendapat keberkatan daripada apa yang kita baca, insya-Allah. Dan tuan-puan sekalian, dah keberapa dah? Yang ke-8 kan? Lagi 2 ayat lagi ni tuan-puan sekalian tak ada ni. Confirm tak ada. Sebab memang saya kena prepare untuk program 11.30 tuan-puan sekalian. Okey, tak apa. Tuan-puan sekalian boleh ambil ayat ni. Saya cerita ya, tapi tanpa kupasan. Tuan-puan sekalian boleh baca lepas ni, insya-Allah. Yang ke-9 didatangkan pada surah Al-Hadid ayat ke-16. Surah Al-Hadid ayat ke-16 tuan-puan sekalian. Ringkasannya adalah surah Al-Hadid ayat ke-16 ni bagi tahu antara matlamat tadabbur itu sendiri adalah tuan-puan sekalian, kita bertambah khusyuk. Khusyuk ni. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kita makin bertambah khusyuk untuk memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So nanti tuan-puan sekalian boleh baca, tuan-puan sekalian, banyak sebenarnya lanjutan daripada kupasan ayat ni. Tapi tuan-puan sekalian boleh take note dia punya keyword kat sini adalah takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ni kesan orang tadabbur Quran yang ke-9. Dan yang ke-10 tuan-puan sekalian, kesan tadabbur Quran ni adalah khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Surah Al-Hasyr ayat ke-21. Surah Al-Hasyr ayat ke-21. So ada tak kita ni bila kita tadabbur Quran ni kita makin tunduk takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dia khusyuk khusyuk tu lain dalam konteks tadi, ayat tadi khusyuk tu lain. Tapi yang ni dia lebih kepada ada tak kita makin rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu khasyatillah. Ni yang terakhir. Khasyatillah, makin takut tak kita pada Allah. Ataupun kita makin berani nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala bila tadabbur Quran. Okey, tanda orang tu tadabbur Quran dengan betul, haqqa tilawati, dia baca Quran dengan betul, adalah dia bertambah takut pada Allah dan dia tak makin berani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ada orang dia belajar Quran juga tapi dia bertambah berani dengan Allah. Berani itu dalam bentuk macam mana? Dia berani untuk pertikai, dia berani untuk lawan, yang tu. Sepatutnya tuan-puan sekalian, based on analogi yang Allah bawa dalam ayat yang terakhir saya nak bincang ni, sepatutnya ayat ke-21 surah Al-Hasyr, sepatutnya orang yang Quran tu bila datang kat dia rasa berat Quran tu sepatutnya. Sebab gunung pun bila pikul Quran ni dia kata tak boleh. Mutasaddian, khasyi'an mutasaddian, pecah gunung ni. Kan? Patutnya bila dia tahu tentang fakta ni tuan-puan sekalian, gunung yang lebih tegap daripada dia pun kata pecah sebab nak menampung amanah ataupun ilmu Quran ni, patutnya bila dia Quran tu turun dekat dia tuan-puan sekalian, patutnya dia bertambah takut dan tunduk pada Allah. Patutnya. Tapi ada orang dia baca Quran dia makin berani untuk lawan Tuhan. Yang itu kita takut. Na'udzubillah min zalik. So tuan-puan sekalian, itulah antara 10 matlamat. So mudah-mudahan tuan-puan sekalian Ramadan yang ada pada hari ini kita sedang lalui dalam madrasah Ramadan, dia membantu kita untuk kita lebih merasai kelazatan membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan tuan-puan sekalian Allah mempermudahkan perjalanan kita untuk mencapai 10 matlamat yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan matlamat kita mentadabbur dan membaca Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita dapat capai 10 matlamat ini tuan-puan sekalian, insya-Allah. So tuan-puan sekalian, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semua. Minta maaf tuan-puan sekalian tak sempat nak habiskan lagi 2 yang terakhir, yang ke-9 dan ke-10. Tapi hopefully tuan-puan sekalian yang 8 tadi saya dah harapnya dapat dikupas dengan baiklah yang 8 tadi tu. Dan mudah-mudahan tuan-puan sekalian jelas dan mengambil manfaat daripada perkongsian tadi. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya serahkan kembali kepada Kak Liza. Alhamdulillah Ustaz.
kenyang sebenarnya. Apa yang Ustaz cerita 8 ni pun dah rasa kenyang sebenarnya. Ya Allah, tak tahu rasa macam mana sedalam diri itu. Jadi sebab Ustaz pun dah ada tugas lain. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Boleh sambung pada next sesi akan datang minggu depan ya Ustaz. Okay, tak apa Ustaz, Ustaz boleh keluar dulu. Terima kasih Ustaz. Kepada yang rakaman tu ada rakaman. Punya apa tu? Kita ada rakaman. Kita ada rakaman. Tapi kita masuk kat Telegram ya Liza ya. Bagi ni Telegram kat luar kan? Kak Gina masuk link Telegram kat sini. Kejap ya sahabat-sahabat, saya bagi di Telegram. Dekat FB Kak Syuda tu tidak? Oh, tak ada. Sekejap. Sahabat-sahabat ada dekat sini. Tadi masa ayat yang surah ayat faktor kelima tu kan, yang surah Al-Isra ayat 9, punca bahagia gembira tenang bila baca Al-Quran ni kan. Saya teringat Ustaz Muin cakap, sebenarnya setiap ayat-ayat ancaman dalam Al-Quran tu pun tanda rahmat Allah kepada kita, tanda Allah sayang kepada kita. Sebab apa? Sebab bila Allah bagi ayat-ayat ancaman macam tu, kita jadi takut, jadi kita akan cuba untuk tidak lakukan sebagaimana contoh yang Allah cakap dalam Al-Quran tentang ancaman kepada orang-orang yang kufur nikmat, orang yang engkar, orang yang syirik, macam-macam lah macam dalam tu kan. Jadi semua tu sebenarnya tanda Allah sayang kita. Setiap walaupun kita nampak ayat tu macam tegas, ayat ancaman kan, tapi sebenarnya Allah tu sayang kita. Sebab tu pembaca Al-Quran yang dengan tadabbur, dia dapat ilmu tu, dia faham, jadi dia akan tinggalkan perkara yang Allah larang. Itu sebenarnya sebab tu dalam Quran tu sebenarnya Allah cakap Allah tu Ar-Rahman. Salah satu sebab lah yang saya ingat yang cakap yang Ar-Rahman Allah tu sebenarnya kan kita sudah ada ni jugalah, saya pernah macam berdiskus dengan my friend, dia Christian lah, dia kata bukan my friend, ada seorang lah dia punya remarks kenapa dalam Al-Quran ni banyak ayat tentang neraka, ayat tarhib, ancaman Allah semua kan. Padahal dalam Bible semua pasal syurga. Saya kata tak tahulah dalam, maksud dia dalam Bible tu semua benda-benda yang best-best. So apa yang Kak Liza cakap tu memang itulah dia punya ni, sebenarnya Allah sayang kan. Macam mak lah kan, rahmat Allah tu, mak kan kalau marah anak bukan maksudnya dia benci. Betul. Sebab tu sebenarnya kita bukannya kita sentiasa harap je kan, sebab tu ada dua, kita ada khauf dan raja. Ada rasa harap dan rasa takut. Sebab itulah dua sayap yang kita nak terbang menuju Allah tu. Kalau kita sentiasa orang baik je, jadi kita tak peduli. Kita kata semua ya Allah tu baik, jadi kita tak peduli semua benda yang jahat kita nak buat ke benda tak elok. Itu maknanya ayat ancaman tu Allah sebagai peringatan bagi kita. Allah bagi tahu siap-siap kat kita kat Syeda dalam Quran. Ayat ancaman tu maksudnya sebagai peringatan kepada kita supaya kita tak lakukan apa yang Allah larang lah kan. Ya, tu Allah bagi tahu siap-siap dalam Quran tu, Allah ceritakan kisah-kisah orang terdahulu yang Allah azab. Jadi sebab apa? Sebab Allah nak kita jangan buat macam tu. Kalau buat macam tu, jadi balasan macam tu. Jadi bila kita baca tu, kita dapat elokkan diri kita. Tu tanda rahmat Allah kepada kita. Maksudnya ayat-ayat ancaman itu merupakan rahmat juga kepada kita. Jangan kita sudut pandang kita pada negatif saja. Sebenarnya kita ada positif kat situ kan, untuk kita lebih baik lagi lah kan. Sebab Allah bagi tahu siap-siap kot dalam Quran, perkara yang belum berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku, semua Allah dah bagi tahu. Jadi kita boleh ready, bersedia. Itulah. Masa tu lagi kita boleh, maksudnya kita boleh, itulah dalam Al-Quran tu kita boleh beramal soleh. Dan amal soleh tu kita kena ada berilmu. Dengan ilmu tu kita akan garap daripada Al-Quran yang kita baca. Bukan sekadar baca, tapi kita kena tadabburkan Al-Quran tu kan. Sebab tu tak boleh baca laju-laju. Baca laju kita tak faham, kita tak dapatlah ilmu yang patut kita dapat dalam tu. Tapi kan kita ni dah sinonim dah. Kita punya signature Melayu kita ni dah baca Quran sampai nak khatam. Yalah, sebab kita tak erti. Dulu orang dulu dia tak dapat benda ni. Sekarang baru yang ditekan. Alhamdulillah lah.
Sekarang masih sempat berada dalam kuliah-kuliah macam ni kan. Kalau tidak kita pun sama. Dulu tak tahu kan, kalau tak tahu kita memang tak tahu lah, tapi matlamat kita sebenarnya tak boleh. Tapi kenapa macam mana nak hilangkan perasaan tu, nak cepat habiskan ayat Quran tu kan, macam maksudnya nak khatam, sebab kita punya ada hadis mengatakan kalau khatam Quran macam Imam Syafi'i dia dalam Ramadan tu dia khatam Quran 60 kali. Jadi kan benda tu dia hafal setiap waktu tu dia baca, dia baca dalam solat dia solat dia, bukan kita macam solat pun tak hafal pun tidak, apa pun tidak, kan itu kita rasa salah anggap daripada semasa baca tu pun dalam solat pun dia boleh tadabbur. Ya, betul. Siapa yang dah hafal kan? Saya tahun lepas saya kejar khatam. Alhamdulillah lah dapat khatam tu, tapi bila baca balik, bila dengar kuliah-kuliah ustaz kata ada ayat ni, tak sedar pun baca dah. Itulah, selalu macam tu lah kita kan. Kita baca pun kita tak ingat, kita tak perasan. Tu yang Ustaz Luqman tulis tu, Al-Quran yang belum kita baca. Sebenarnya kita dah baca, tapi kita tak baca. Tapi hari ni kan memang betul lah kan. Ustaz Syami ni bukanlah Ustaz Syami je, semua ustaz-ustaz setiap kali kita bertadabbur tu kan, itulah kepentingan kita bertadabbur tu kan. Kalau kita tak tadabbur, kita baca tu macam tapi itulah masalahnya kan, nak cepat-cepat khatam tu kita cepat habis. Kalau tak cepat habis, kita tak macam orang lain dah khatam kita tak khatam kan. Sama Ramadan ni kan, Jibril datang ke Rasulullah SAW kan, Rasulullah SAW 2 kali khatam kan. Jadi benda macam tu yang menghantui jiwa orang Melayu ni kan, nak khatam Quran secepat-cepatnya mungkin. Bila ustaz cakap 10 matlamat tadabbur ni, Allahu Akbar, tak tahu rasa macam mana. Kita lah tak sampai semua level tu pun. Ashidah lagi lah jauh Liza. Saya cakap tadabbur tapi sungguh ke sampai tu. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi subhanallah, alhamdulillah Ustaz bagi dekat kita kata satu peringatan lah, tengah-tengah bulan Ramadan kan Liza kan, tengah kalut orang tak nampak kelas kita pun tak ramai tu, sebab orang ramai jual tadarus. Banyak kelas dekat banyak ni baca tadarus dengan tahsin semua di masjid kan. Masih semua sebab tadarus kan, tadarus tahsin semua. Bila kita dapat macam ni, ya Allah, sentak lah rasa. Kak Syida kan apa cakap apa, sebab kita rasakan bila jadi macam ni kan, bila ustaz bagi ilmu tadabbur ni, ya Allah, kalut lagi nak tadabbur, nak habis Quran cepat-cepat baca. Kan kalut lagi nak baca Quran cepat-cepat. Kan tengok hari ni tadabbur, Allah bagi peringatan ustaz bagi remind kat kita macam mana kita nak baca Quran tu kan. Tak payah kalut dah habis. Kalau slow baca pun faham apa yang, tapi betul lah, kalau kita slow baca kan, kita tengok tu bentuk yang kita tak balik pada dia punya terjemahan tu. Memang ada terasa macam benda tu orang terkena kan, lah kan. Tapi itulah mudah-mudahan kan pada sahabat lain yang tak join ke apa tu, tak sampai kan, kita tak ada juga kan yang kepentingan untuk tadabbur. Jangan tengok rakaman lah nanti kat kita. InsyaAllah, terima kasih. So insyaAllah kalau ada rezeki, Ustaz Nazri, dia esok dah kalau TM dia tanya dia macam mana kalau ada tak ada esok kan. So kasih Liza. Sama. NCCC tadi kan atas dekat para ada kan. Sorry. InsyaAllah, jom kita nak sampai tak boleh kita kemas dapur. Kalau tak habis lagi ampek ni. Keluar ada kotak-kotak ya. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih atas keadaan pagi. Terima kasih Puan Syida, Liza. Sama-sama. Terima kasih semua Syida, Liza. Sama-sama Kak Asma, Kak Hamidah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Pau aja ya, alhamdulillah. Kak Pau tak tadarus ke? Buat sendiri kat rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nak laju je. Kita mendapat petanda petunjuk daripada Al-Quran. Tak ada seorang-seorang pun tak ada. Impact memang deep betul lah. Kita bincang kat grup insya-Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.